A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Boleh dengar Boleh dengar insya-Allah Okey. Alhamdulillah, saya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat kumpul lagi pagi ni untuk satu perbincangan yang lanjutan daripada ini bab-bab obstetrik dan gynecology. Kita dah bincang tajuk infertility, kita dah bincang tajuk-tajuk sebelum ni ada dua tajuk, ini tajuk yang ketiga, dan ini gynecology. Gynecology pertama infertility yang utama kita bincang pasal obstetrik, pasal perbidanan. Jadi hari ini kita bincang soalan gynecology ni agak penting sebabnya ia melibatkan, walaupun ini kefahaman ataupun pengetahuan tentang ni hanya melibatkan wanita, tapi ini penting juga untuk suami-suami untuk faham, untuk kita orang lelaki juga faham. Inilah proses yang berlaku tiap bulan di kalangan wanita bertahun-tahun daripada kita, kalau suami itu daripada kahwin sampailah dia orang tu meninggal. Ini tu kena tahu persoalan. Tajuk kita hari ini berkenaan menstrual disorder, ataupun kita panggil gangguan menstruasi. Kalau ikut setengah kita panggil juga gangguan menses, ataupun mudahnya kalau istilah kita bincang tajuk bab Islam, rawatan Islam, kita katakan dia gangguan haid, gangguan haid. Tapi gangguan haid itu agak spesifik. Jadi saya suka masukkan dia dalam bidang dalam skop menstruasi atau menstrual. Ada beberapa bidang yang kita akan cover. Kita harap kita dapat habiskan secepat mungkin, tapi benda-benda ni sangat penting lah, sebab bila kita buat rawatan Islam, untuk makluman tuan-tuan perempuan, kebanyakan pesakit yang datang perempuan yang datang dengan keadaan dia kena sihir, kena gangguan sihir ke tak sihir ke, ada saka ke. Ini adalah antara gangguan yang biasanya akan ada. Jadi kalau kita merawat pesakit wanita dan kita tengok gangguan tu ada, dia ada kuat, mungkin kena sihir, dia ada saka. Kalau kita baca ikrar, dia respon dan maka dia ada saka dalam badan. Dan kita tengok, walaupun kita tak tanya setengah tu, dia akan beritahu, doktor saya ada masalah haid saya tak datang, haid saya istihadah saya panjang, haid saya sebulan, 2 bulan. Atau doktor saya datang haid saya sakit, itu kita panggil endometriosis. Kita akan bincang sikit hari ni bab-bab ni supaya nanti kita faham, bila kita merawat ni, kita bukan setakat merawat gangguan jin atau gangguan sihir, tapi kita juga merawat masalah ni tadi, medical. Dan ini sangat menarik. Bila saya syukur alhamdulillah ada beberapa peluang saya diberi kesempatan untuk membaca. Kalau buku ni Darah Wanita, ini ditulis oleh Ustazah Anissa Abdul Ghani, bekas pensyarah di Universiti Melaya. Dia menulis tentang darah. Buku ni kecil tapi tebal, banyak isu-isu menarik, dan saya rasa ramai ustaz-ustazah pun tak dapat nak memahami sangat detail pasal haid. Ini benda-benda yang penting. Dan saya bercadang nanti kalau ada kesempatan kita akan panggil beberapa ustazah, yang Ustazah Nisah ke, ustazah mana daripada yang boleh akan cerita. Kita akan buat forum tentang ni, kita akan organize supaya kita faham tentang haid ni. Sebab dia ada isu-isu tentang solat, tentang ibadah, yang kenapa kita kena faham betul-betul supaya nanti kita faham ibadah macam mana, bila nak start kita bersuci, bila kita nak start solat, bila kita nak pastikan haid ni dah berhenti, bila kita katakan dia istihadah, color darah macam mana kena tengok. Itu benda-benda yang kadang-kadang penting kena tahu. Jadi ramai orang ambil mudah, tapi saya rasa ini benda-benda penting lah, insya-Allah. Okey, kita tengok slide pertama. Saya quote ayat Quran ini, surah Al-Baqarah ayat 222. Baca, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid.
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum haid. Katakanlah, darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan yang jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datangnya darah haid itu. Dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangi mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Ya, kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Ya. Okey. Saya sebut tadi, di antara kalau kita rujuk tafsir ya, atau kita tengok asbabun nuzul ayat ni, Allah terangkan pasal keadaannya masa tu. Kalau ikut umat Islam, dia melihat, dia akan ikut, dia akan ikut resam atau rasmi masa tu. Kita tengok orang-orang Kristian, dia boleh datangi isteri dia masa haid. Ya, ini saja penyakit. Ya. Orang Yahudi, dia tak datang isteri dia masa haid. Tapi orang Arab Jahiliah lagi dahsyat, dia kalau isteri dia tengah haid, dia hantar keluar rumah. Tak boleh duduk sekali, tidur sekali tak boleh, makan sekali semua tak boleh. Itu yang berlaku di kalangan orang-orang Arab Jahiliah. Jadi sahabat tanya kat Rasulullah pasal ini. Ini yang Allah tegaskan tentang haid. Jadi konsepnya kita kena rasa yang darah haid ni darah kotor dan tak ada yang mendatangi isteri masa tu. Masa tu tak boleh datang. Ada lagi perbincangan lain pasal mendatangi isteri berkaitan ayat ini. Tapi itu kita tak bincang hari ni lah. Ya. Kita tak bincang kat situ. Dekat-dekat ni. Sebab line masih tak stabil ni. Boleh dengar? Masih dengar atau dia putus-putus? Okey dah? Okey. Alright, saya agak line doa untuk saya untuk line ni okey. Mengganggu kadang kita nak tak ada masa kita pun tak panjang, insya-Allah kita cuba sambung ya. Apa-apa ni beritahu mesej saya. Okey, alhamdulillah. Alright, kita pergi next slide. Ini saya scan ni daripada buku lah, buku Ustaz Anisah ni. Dia hadis ni panjang tapi saya tak ambil semua hadis tu. Dia menceritakan tentang kisah seorang sahabat Nabi ni, sahabiah ni, dia tu Hamnah binti Jahsy. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang keadaan dia istihadah. Ya. Masa tu dia darah turun banyak, period. Masa tu tengah turun banyak darah. Lepas tu bila turun darah banyak ni, dia pun usaha pakai, dia dalam hadis tu sebut, dia usaha pakai, mula kapas, tak boleh juga, pakai kain, baru dia agak kurang. Dan berjumpa dengan Rasulullah, tanya pasal keadaan istihadah dia tu. Dan yang dalam hadis panjang ni, rasanya bila lepas cerita, Rasulullah bercakap, Rasulullah pun sebut, qala laha innama hazihi raqdatun min raqadati syaitan. Maksudnya, Rasulullah kata kat dia, sungguhnya ini adalah gangguan syaitan. Berhaidlah selama 6, ini ada sambung lagi hadis tu, dia kata berhaidlah selama 6-7 hari seperti dalam ilmu Allah. Jadi haid ikut dalam Islam ada beberapa, kita tengok mazhab berbeza-beza tentang haid ni. Ada yang kata 1 hari sampai ke 15 hari, ada yang kata sampai 10 hari ikut mazhab Syafi'i sampai 15 hari. Jadi saya tak akan bincang ni, nanti kita akan saya akan cuba arrange kalau boleh kita satu sesi pasal haid ni, pasal kena faham betul-betul haid ni, kiraan dia macam mana ni untuk ibadah, untuk solat dan sebagainya. Jadi kita rasa sangat penting. Tapi hari ni saya nak sebut, kalau kita ikut Imam Syafi'i, kita ada 1 hari sampai 15 hari. Tapi ada juga yang tak teruskan, haid ni biasa normal dia 6 hari ke 7 hari. Ini yang medical pakai. Kalau kita pakai 5, 6, 7 hari, itu yang medical pakai. Sama juga apa yang Rasulullah sebut dalam hadis ni. Ada juga 3 hari dalam hadis lain, Rasulullah sebut 3 hari yang normal. Kalau 3 hari itu normal. Tapi kalau ikut akhir ni tengok dalam perubatan, kita tengok ada juga yang sebut 5 ke 6, 5 ke 7 hari itu normal. Kalau kurang ataupun lebih dari itu, jadi tak berapa normal. Kalau panjang lagi, kita panggil istihadah. Kalau ikut lepas 15 hari, kita panggil istihadah. Jadi persoalan ni kita akan bincang. Nanti kalau saya sempat, saya arrangekan untuk bawa Ustaz Anisah ke, bawa lagi atau pensyarah lain dekat ni. Dekat dekat Fakulti Islam, Akademi Islam ke, supaya kita bincang tajuk ni dan kita share sama-sama manfaat ilmu ni kan. Sebabnya sangat penting. Sebab patient akan tanya kita, kadang-kadang patient akan tanya, bila nak solat, bila nak start nak mandi balik, istihadah ni macam mana, apa proses dia. Itu benda-benda yang kita kena tahu. Kita nak tengok darah tu macam mana. Ini benda-benda yang penting sebenarnya untuk dipahami, insya-Allah ya. Okey. Jadi apa definisi haid ni? Kalau ikut Kamus Dewan, dia kata haid ni darah kotor yang turun setiap bulan. Biasanya berselang 28 hari, masa 28 hari, dia punya range.
daripada rahim orang perempuan yang sudah baligh, ya, yang betul sudah menaki, ya. Jadi yang kedua, tarikh yang kedua dia kata turun darah haid datang bulan mendapatkan, itu istilah-istilah lain. Datang bulan, kita orang lain selalu kita sebut datang bulan, turun darah haid atau dapat kain kotor. Ini mati haid atau kita pun kita tak guna istilah, tapi ini di BP akan ditakrif macam itu. Tapi dalam bahasa Arab haid ni maksudnya mengalir, ya. Mengalir, dan mazhab Syafi'i takrifkan atau menyebutkan haid ni adalah darah yang keluar dari faraj wanita yang sihat, bukan disebabkan melahirkan anak. Kalau melahirkan anak tu nifas, ya, darah nifas. Jadi sabda Rasulullah ni ada hadis lain, Rasulullah sebut kamu buatlah ketika datang semua perkara melainkan nikah atau jima. Itu tak boleh, masa haid tak boleh, yang dalam Islam tak boleh. Jadi segi medikal ni, haid ni apa, ataupun menses ni apa, menstrual ni apa, ia adalah merujuk kepada satu keadaan fisiologi, ya, satu keadaan fisiologi. Maksudnya benda ni keadaan yang normal lah, fisiologi berlaku kepada orang perempuan, wanita, ya. Dia keadaan fisiologi yang tetap dan teratur. Dia tetap dan teratur. Untuk orang yang normal dia tetap setiap bulan dan teratur. Teratur tu dia datang tadi 6 hari, 5 hari ke 7 hari, kan dia teratur. Yang didalami oleh orang perempuan yang berada dalam tingkat umur yang boleh mengandung, umur subuh lah yang dipanggil. Jadi dia adalah keadaan fisiologi yang berlaku, yang Allah jadikan untuk orang perempuan supaya inilah di keadaan untuk kita bersedia untuk mengandung sebenarnya. Jadi hebatnya tu nanti saya tunjuk, macam kita bincang pasal infertility baru ni, yang saya tunjukkan graf, nanti saya tunjuk, kita bincang graf. Maksudnya Allah aturkan untuk perempuan ni hormon-hormon tertentu yang boleh mengatur period dia supaya dia bersedia untuk mengandung, untuk mengandungkan anak, lepas tu nanti bersalin. Itu benda-benda yang, jadi haid ni penting. Jadi dia punya information dia kena pastikan haid ni normal supaya kita subuh dan kita boleh mengandung. Itu je tu. Kalau tak, jadi menunjukkan kita ada penyakit dan kita mungkin tak subuh. Itu pentingnya haid ni normal, haid ni normal. Itu jaga kesihatan. Itu penting, jaga haid ni supaya jadi normal, kitaran itu tetap dan teratur, ya. Jadi semasa kedatangan haid, seorang perempuan akan kehilangan darah. Jadi darah ni satu lagi isu, darah ni. Itu kita tengok nanti kalau kita bincang penyakit-penyakit berkaitan dengan menses ni. Satu tadi tengok dia atur tak teratur. Itu kan. Lepas tu yang kedua, darah tadi isunya. Kan? Banyak ke sikit tu semua akan jadi isu. Sampai kan dalam buku ni, Ustazah Anissa ada sebut pasal darah tu, kena tengok juga darah tu macam mana keadaan, warna apa tu semua kena faham. Ada kiraan dia semua sebagainya untuk menentukan kita ni dah lepas haid ke sebagai sembahyang bersembah. Itu benda-benda yang kita akan ambil kiraan. Dari segi medikal, darah ni perlu sebab kita tengok nanti darah hilang banyak, ada yang kena, kita akan bincang penyakit dysfunctional uterine bleeding, DUB, nanti dalam saat akan lepas ni. Ada benda-benda yang kita tengok, dia turun banyak sangat, maka dia akan jadi anemia dan sebagainya. Itu benda-benda, kehilangan darah ni benda yang pasti berlaku dalam kitaran haid. Kalau darah kurang pun agak pelik, macam saya cerita minggu lepas, kalau darah kurang sangat, kita suspek ada jin dalam rahim dia akan makan darah haid tu. Itu benda-benda yang berlaku dalam satu kitaran haid, ya. Dan tempoh pembiakan seorang perempuan dicirikan dengan perubahan ritma pada rembasan hormon yang diperlukan untuk pembiakan. Jadi maksudnya, sepanjang tempoh dia boleh mengandung tu, maka kita tengok hormon ni ada. Hormon untuk nak bagi dia mengandung ni ada. So tak boleh perempuan. Sebenarnya kalau ikutkan, kalau ada orang yang sihat, ada orang sihat, badan dia sihat, dia makan sihat, perempuan yang sihat, wanita yang sihat ni, kadang-kadang haid dia ni akan tetap sampai dia, yang kita akan cerita pasal menopause sikit nanti dekat ujung slide sikit, ujung perbincangan nanti. Dia akan sampai umur dia 60 tahun. Ya, ada orang Cina saya jumpa, dia tak menopause sampai umur dia 60 tahun lebih. Masa dia masih ada haid. Kalau masih ada haid ni menandakan dia boleh lagi, dia ada lagi ovum, dia ada lagi kitaran cycle tu untuk mengandung tu, boleh sampai tahap tu sebenarnya. Kan? Jadi wallahu a'lam. Jadi itu benda-benda unik lah kita tengok. Kadang-kadang ada orang bertanya kadang-kadang tu kenapa, dia kata Rasulullah kahwin masa tu, ini tak tahu lah benda ni, Yuswan yang cerita yang betul kita kena check lah. Dia kata Rasulullah masa tu umur 25, Khadijah masa tu 40. Dan Khadijah masih mengandung sampai umur anak sampai 7 orang tu. Dia kata kan masih sihat. Ada orang yang akan sihat boleh mengandung lagi umur macam tu. Jadi asalkan dia tu sihat. Wallahu a'lam. Jadi itu benda-benda yang kita Allah aturkan untuk orang perempuan. Special ni, orang lelaki tak ada macam ni. Orang lelaki tak ada, jadi kita bersiap untuk mengandung. Itu maksudnya haid. Saya nak ulang sikit yang minggu lepas, ya. Jadi kalau tengok kitaran dia 28 hari. Satu bulan untuk kitaran haid dia 28 hari. Dia sangat sesuai dengan Islam. Sebab Islam kita tengok kalender kita pun, kalender hijrah 28 hari. 28 hari. Sangat menarik lah. Bila kita tengok kitaran haid ni, dia memang 28 hari yang normal. Jadi dia ada hormon-hormon. Kita tengok daripada yang kontrol ni, daripada pituitary yang kontrol, hormon dia akan ransang. Dia akan hantar rangsangan dekat
macam luteinizing hormone, ini semua rangsangan ni dekat ovary lah. Ni kawasan ovary. Maksudnya dia rangsang ni keluarkan ovum sampai tengah bulan secerita tu, waktu subuh ni. Waktu ovum keluar, itu dia panggil waktu subuh keluar, dan kalau tak mengandung dia akan jadi regress, akan habis, dia akan turun haid. Hari ke-28 tak ada mengandung, dia akan turun sebagai darah haid. Bergantung normal berapa normal kan. Kalau turun darah haid 28 hari ni, maksudnya dia akan boleh terdiri 5 ke 6 hari atau 7 hari. Kalau istihadah lanjut itu semua, dia akan turun darah ni sebagai darah haid. Ya, dia akan turun darah ni kerana jadi masalah, maksudnya istihadah. Ya. Jadi benda-benda ni kalau mengandung dia lain sikit. Mengandung nanti dia akan maintain ni supaya dia, sebab akan boleh berlaku persenyawaan, dia akan dudukkan dalam rahim, dia akan kekal dalam tu sebagai kandungan sampai dia bersalin. Ini contoh macam mana keadaan fisiologi dari segi hormon dalam badan. Ya. So dia kontrol dekat pituitary lagi. Nanti kita akan bincang, saya sebut kenapa pituitary selalu sebut pituitary ni, dia main control untuk banyak hormon dalam badan. Lelaki ke perempuan sama. Tapi kita tengok dalam hal untuk haid ni, dia ada luteinizing hormone untuk nak pecahkan, untuk ovulate kan, untuk keluarkan ovum daripada dia punya follicle ni, dan juga follicle stimulating hormone. Dia ada hormon yang datang daripada pituitary sebenarnya, tapi dia bertindak di ovary. Dekat ovary ni. Macam tu. Jadi ini dekat rahim. Ini perubahan dekat dalam rahim. Itu benda-benda yang saya nak stresskan balik, sebab nanti kita akan tengok nanti banyak penyakit-penyakit berkaitan dengan menses ni atau berkaitan dengan haid ni, dia bergantung dengan ni. Entity pituitary ni. Itu yang kena saya nak tegaskan balik, sebab nanti kita bercerita bab penyakit tu kita tak tergamam lah, kita tak tahu kenapa pula kena cerita benda-benda ni. Tapi ini benda-benda penting untuk difahami lah, insyaAllah. Ya. Okay, kita pergi next slide. Jadi perbincangan kita hari ni ada benda-benda yang saya nak tekankan lah. Di antaranya tadi kita tengok ya, saya dah tunjukkan gambar tadi. Ini gambar dalam rahim sebenarnya. Kita kalau buat cross section tu dalam rahim lah. Ini apa yang berlaku bila kita jadi kalau ikut kitaran cycle ni, kena ingat tuan-tuan, dia hari pertama turun darah. Ya. Hari pertama turun darah. Itu dikira cycle normal, itu hari pertama. Maksudnya bukan hari pertama berhenti darah, atau bila berhenti darah tu boleh sembahyang, tak. Bila orang tanya hari pertama period tu, maksudnya hari pertama dia turun darah. Dia hari pertama turun darah ni. Dia dekat sini dia tu. Itu hari pertama. That's why kalau orang mengandung, doktor akan tanya bila last LMP dia, last menstrual period tu, maksudnya hari terakhir, hari pertama kita turun darah, itulah hari kita dikira hari pertama menstrual cycle. Jadi hari pertama cycle ya. Jadi bukan hari kita mula solat ya. Itu bukan macam itu, bukan macam itu. Jadi hari yang pertama turun darah ya. Jadi itu hari pertama cycle 28 hari tu. Jadi hari ini kita akan bincang beberapa penyakit yang berkaitan dengan menses, antaranya amenorrhea. Ini susah nak sebut dalam bahasa Melayu. Saya pun tak tahu nak translate ni, tapi tak ada haid lah maksudnya. Tak ada haid. Amenorrhea ada dua jenis, satu yang tak ada haid langsung daripada umur dia matang atau umur dia balik, ataupun dia ada haid lepas tu dia berhenti. Itu dipanggil secondary amenorrhea. Nanti kita akan bincang ya. Lepas tu yang kedua, penyakit dysmenorrhea. Ni senggugut ya. Dysmenorrhea ni sakit. Dys ni maksudnya sakit. Ya, kalau dys ni kalau medical kita kata dysmenorrhea, sakit period. Sakit menses. Itu dipanggil sakit lah. Sakit dysmenorrhea senggugut ya. Lepas tu dysfunctional atau dysfunctional uterine bleeding, maksudnya pendarahan uterin, pendarahan rahim yang tak normal. Ini juga nanti kita kategorikan dalam istihadah 9.5 tu. Jadi dia sepatutnya tak berkaitan dengan cycle menses ni. Yang pendarahan ni dia sebab-sebab lain, terkena sebab kanser sebagainya. Tapi kita tengok dia akan bercampur-campur dengan period. Jadi kita dah kadang tu tak nak bezakan. Bezakan mana satu, adakah ni turun darah ni sebab masalah penyakit lain atau dia sekali dalam cycle period tu ya. Yang sekali kita akan bincang sikit pasal menopause ya. Okey, ada soalan tak? Ada soalan nak tanya apa-apa atau nak beritahu apa-apa ke? Nak share apa-apa sebelum kita masuk tajuk amenorrhea ya? Ada soalan? Ada nak tambah? Okey, Assalamualaikum doktor. Okey, Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Okey, saya ada seorang kawan lah, dia dulu pernah mengaju lah berkenaan dengan masalah istihadah ni kan. Okay. Sebab memandangkan usia dia pun dah lanjut, maksudnya sepatutnya mungkin dia pun dah tak ada darah haid dah kan. Tapi betul lah macam apa yang doktor cakap, bila dia berubat, benda tu ada kaitan dengan sihir lah, maksudnya berpunca daripada sihir.
Tapi sekarang ni alhamdulillah dia dah sembuh lah. Waktu tu dia berubat dengan seorang bidan lah. Bidan tu yang Rukyah. bantu dia lah. Saya tak pastilah saya kira perubatan dia. Cuma dia maklum pada saya memang benda tu daripada sihir dia kata. Tu je lah. Jelas sekian lah perkongsian saya doktor. Okay, terima kasih. Okay, alright. So memang macam itulah. Tu saya ada bila Rasulullah sebut dalam hadis tadi, yang Rasulullah kata ini daripada syaitan. Maksudnya saya sebut 7 hadis tadi kan. Rasulullah kata sesungguhnya adalah gangguan-gangguan syaitan yang berkaitan dengan darah turun banyak semua tu. Jadi kita pun kalau itulah keadaannya maka dia memang boleh ganggulah. Dia boleh ganggu dan kalau ikut yang saya cerita macam minggu lepas, dia boleh masuk dalam rahim. Duduk dalam rahim tu makan darah, period sebagainya. Itu benda-benda nanti kita tengok period kenapa pendek. Kenapa tak ada darah sikit sangat spotting sebab dia duduk dalam rahim makan. Ya. Dan dia bukan setakat juga situ. Dia akan kacau, macam kita tengok graf tadi. Ya. Dia akan kacau daripada ovary, daripada kepala lagi. So pituitary gland ni dekat dalam kepala. Ya. Dekat dalam kepala. Kat hypothalamus belakang tu, dia memang tu bawah tengah-tengah otak tu. Itu sebab kalau rukyah, saya nak sangat kalau boleh kita fokus dekat kepala, otak. Dekat kepala tu, kenapa saya duduk dekat kepala tu sakit? Biasanya sebab saya nak baca dengan dengung. Semalam saya bercerita dengan pasien. Kenapa saya baca kuat? Kenapa saya baca dengung? Saya kata sebab saya sangat yakin kalau dia nak ganggu manusia ni, yang paling senang, yang paling best duduk atau paling bagus lah, efektifnya duduk kat kepala. Sebab dia kontrol semua benda. Kalau kepala ni ada pituitary, kepala ni ada saraf-saraf, central nervous system ni kontrol saraf, pergerakan saraf macam-macam, maka dia akan duduk kat situ. Jadi macam ni dia kacau duduk kat pituitary, dia kacau hormon yang keluar daripada pituitary nak pergi bantu ovary tadi. Nak bantu ovary. Nak bantu ovary dia mengganggu juga akhirnya period. Itu benda-benda yang kadang-kadang bila baca, kalau kita rukyah, make sure kita baca, dengar, kita baca dengan, kalau dengan tanwin dengan dengung, sebabnya bagi dia berdengung sikit. Memang kena bagi dengung. Saya kata sebab bila kita rukyah dengan macam tu, kesan tu beza dengan kalau kita baca perlahan, leweh kita baca. Itu tak sama. Itu saya kata. Dan period ni sangat-sangat berkaitan dengan gangguan. Itu yang jadi harapan saya supaya kalau kita rukyah sungguh-sungguh. Dan setengah pasien ni tak cerita dia masalah period tu. Melainkan kalau kita tanya. Kalau kita tanya masalah period ada tak? Baru cerita. Sebab dia orang benda period ni, benda haid ni, benda yang biasa untuk orang perempuan. Jadi dia bagi dia, biasalah kadang lewat sikit, kadang cepat sikit, kadang darah tak ada. Itu biasa bagi dia orang, dia kata biasa. Tapi saya rasa itu ada kepentingan dalam membuat diagnosis, membuat rumusan apa masalah dia. Dan kita mungkin suspek sihir kalau kita tengok perempuan yang kita rasa semua sakit lah. Itu memang jadi sihir lah itu kan. Jadi kita nak tengok benda-benda tu sangat penting untuk kita faham ya, insya-Allah. Tak ada soalan lagi ya, insya-Allah. So kita sambung sikit lagi. Alright, kita dah tengok tadi ini pembahagian. Tajuk yang pertama kita bincang ada kita panggil amenorrhea. Amenorrhea ni dia bukan berkata A je, tak ada lah tu. Amenorrhea tak ada period. A tu tak ada period. Okey, tak apa, nanti soalan nanti saya jawab kemudian. Saya akan ada beberapa slide nanti saya akan jawab soalan kalau ada soalan lagi. Okey. Bila kata A amenorrhea, tak ada amenorrhea. Tak ada haid macam tu. Jadi tak ada haid ni ada dua keadaan. Satu, kita panggil primary. Primary ni memang tak ada haid daripada dia usia balik tu, usia menarche dipanggil dalam Amerika, dia tak ada haid. Ya. Dia ada dua kategori. Kalau kita ada 14 tahun dia tak ada haid, kita kata kalau dia tak ada ciri-ciri seksual ni, maksud tak ada ciri-ciri wanita tu, ciri-ciri wanita tak ada, dia tak develop ciri-ciri wanita dia tu, maka kalau dia umur 14 tahun dia kita consider dia dah primary amenorrhea. Tapi kalau dia ada ciri-ciri wanita, jadi juga ciri-ciri wanita tu bentuk badan dan sebagainya, kalau macam tu dia ada ciri wanita, maka kita consider dia tu primary amenorrhea kalau dia umur 16 tahun ke atas ya. Okay. Yang kedua secondary amenorrhea. Ini haid ada, pernah datang sebagainya, kadang-kadang dia berhenti. Ada kes macam ni, memang ada pun ya. Kalau kita jumpa doktor saya dulu period macam biasa, kadang-kadang saya tak datang 6 bulan. Lepas kahwin je saya tak datang setahun. Ada kes macam tu ya, tak datang period setahun. Jadi ada satu baru ni datang, dia kata saya tak datang haid dah dekat 2 tahun. Dia pernah datang period. Lepas tu dia tak datang dah dekat 2 tahun. Doktor check semua normal. Itu gangguan tu. Wallahu a'lam. Jadi kadang kita tengok benda ni uniknya, kadang patient cerita voluntarily cerita kat kita. Ini pengalaman saya merawat patient sihir, yang sihir rumah tangga especially, itu utamanya. Nanti tengok dia ganggu period tu biasa. Sebab nanti dia akan jadi tak subuh, tak dapat anak, tak boleh mengandung dan sebagainya. Ini benda-benda yang talbis iblisnya dia nak rancang supaya nanti akan jadi masalah rumah tangga. Ya. Itu benda-benda yang kita tengok lah. Okey, kita bincang sikit tentang primary amenorrhea. Jadi
Ini ada beberapa sebab lah yang mungkin timbul. Yang ini boleh diruqyah setengah tu, boleh diruqyah. Alhamdulillah. Yang saya tanda highlight ini, maksudnya kita boleh ruqyah kat kepala. Contoh, dia tak berfungsi. Tak berfungsi. Tapi fungsi tak ada banyak sebab lah. Kita kena boleh usaha insyaAllah. Mungkin sebab ketumbuhan dalam kepala. Itu dia kes macam tu. Itu nak kena confirm dengan doktor lah. Ataupun dia berlaku nekrotik. Nekrotik ni dia macam sel-sel tu dekat pituitary tu mati. Sebab kadang-kadang ada berlaku pecah darah tu pecah. Itu benda-benda yang kita tak pastilah. Berlaku juga katakan aneurism penyakit saluran darah bengkak, dia pecah dalam kepala, maka kawasan yang tak ada darah tu dia jadi nekrotik dia panggil. Macam kita tengok diabetik lah. Kencing manis tu kaki hitam, itu nekrotik lah tu. Bau busuk kalau kaki tu sebagainya, itu dipanggil nekrotik tissue. Jadi nekrotik maksud dia mati lah. Tak ada darah, tak ada supply, akhirnya dia mati. Tisu yang terlibat tu mati. Dalam kes ni kita tengok dia punya follicles dia hormon tinggi kadang-kadang kalau kes kanser. Dia punya follicles hormon tinggi tapi dia tak ada period juga. Maksudnya dia ovary tak respon. Atau masalah ovary sendiri. Ovary ni kadang-kadang dia tak normal, dia cyst, dia tak jadi, tak wujud. Itu benda-benda yang hebatnya Allah Ta'ala ni jadikan macam-macam manusia ni. Dia akan jadikan kadang sampai ovary ni pun tak ada fungsi atau tak ada. Yang hebatnya Allah jadikan manusia ni berbeza-beza. Makhluk ni Masya Allah. Allah jadikan hebat, Allah boleh jadikan manusia berbeza. Ovary tu kadang tak ada sebelah. Sebelah lagi ada, sebelah tak ada. Atau tak ada dua-dua. Itu semua benda yang boleh wujud. Kita tengok macam-macam lah. Kadang-kadang doktor tengok terkejut. Rupanya ovary tak ada. Bila tak ada ovary, memanglah dia jadi tak normal. Dia akan jadi tak normal daripada awal lagi tak normal. Daripada kecil lagi dia tak normal dah. Ataupun laluan keluar dia. Laluan keluar ataupun tak ada vagina. Vagina tak ada, tak wujud. Ini semua keabnormalan ataupun kejanggalan yang berlaku dalam proses kejadian manusia, dalam kandungan lagi. Ini boleh berlaku dengan sebab-sebab faktor kromosom, genetik dan sebagainya. Kita tengok menyebabkan vagina tak ada. Vagina tak wujud pun untuk kes. Dan ini pernah berlaku jika saya seorang patient memang ada kes ni. Datang tu ruqyah sebab doktor plan untuk operation, dia dah saja ruqyah nak check ada gangguan. Dia tak ada gangguan alhamdulillah, tapi dia kena teruskan operation. Jadi benda-benda macam tu nak kena buat balik vagina tu, kena operate balik jadikan vagina tu. Itu benda-benda yang mudah untuk doktor lah yang pakar di bidang-bidang kemudahan statik dan sebagainya. Okey. Atau hymen dia tak tembus. Hymen dia memang hymen itu intact, bukan cakap intact, dia tak ada lubang pun. Dia panggil incorporated hymen. Hymen tu tak boleh ditembusi, tak ada lubang langsung. Tak ada lubang langsung, maka period pun tak keluar lah. Tak boleh nak keluar. Kalau ada, memang biasanya benda-benda janggal ni, benda-benda abnormal ni macam ni. Kadang-kadang disebabkan genetik. Jadi secara keseluruhannya period pun memang tak ada. Kalau ada period nak keluar macam mana? Kalau hymen tu straight, dia tak ada, dia tutup langsung. Dia tertutup. Itu benda-benda yang boleh berlaku. Ya. Satu lagi kromosom abnormal. Ini banyaklah. Turner syndrome ni benda-benda yang tak wujud, sangat tak jadi, Allah tak jadikan. Doktor suka, kalau ikut medical, kita letakkan dia sebagai sindrom. Turner ni jumpa sindrom ni macam ni. Ada benda-benda yang tak jadi, ada benda-benda yang tak wujud dalam badan. Yang sepatutnya wujud, maka dia pun namakan ada Turner syndrome. Siapa yang jumpa tu akan tak nama dia. Macam Husaini syndrome, macam itu contoh. Kalau kita jumpa benda-benda baru lah, yang kita masukkan dalam medical, dibincangkan oleh kita perubatan, maka dia terima ni sindrom ni sebagai sindrom dia. Jadi ini benda-benda abnormal lah dalam sistem pembiakan atau sistem reproductive system dalam manusia. Rawatan macam mana? Jadi ruqyah akan datang, biasa pasien akan datang ruqyah sebab lepas dia dah tengok jumpa doktor, dia ada masalah-masalah tu, maka kita akan bantu dia. Contoh tadi, kalau benda tu disebabkan oleh pituitary tu tak function, sebab masalah yang kita boleh ruqyah, kita ruqyah insyaAllah. Kita takut juga ada gangguan, kadang-kadang. Yang biasa-biasa kita bagi dia ubat lah, pil kontraseptif, pil perancang. Atau kita buat operation lah tadi. Kita buat operation. Yang mana yang tak boleh tembus sebagainya itu, kita boleh operate balik, jadikan dia macam normal. Itu boleh. Tapi nak mengandung boleh ke? Wallahu'alam. Kalau kes macam ni, biasa susah nak mengandung lah. Agak-agak chances untuk mengandung tu sangat low lah. Tapi kalau mengandung tu rezeki lah. Wallahu'alam. Itu kita tak tahu. Kita usaha je. Kita repair paling kurang. Kalau dia dah tahu ni, dia akan rasa normal sikit lah sebagai perempuan. Orang perempuan. Dia dah ada vagina. Kalau tak ada vagina pun tak ada. Hymen pun tak ada. Okay. Yang kedua, kita bincang pasal secondary amenorrhea. Ini amenorrhea yang berlaku, maksudnya dia tak ada menses ni. Sebelum tu dia ada menses. Sebelum tu dia ada datang haid. Tapi lepas tu dia tak datang haid pula. Itu benda-benda yang berlaku. Antaranya, tak pelik kalau itu kehamilan atau penyusuan. Contohnya, perempuan hamil, biasanya wanita hamil, memang tak datang menses. Memang period tu tak ada lah sebenarnya. Sebab kita tengok dalam graf tadi, bila mengandung, dia akan maintain untuk mengandung sampai bersalin. Jadi, impossible kalau ada turun darah macam darah haid. Kalau turun darah jadi emergency, jadi benda penting nak jumpa doktor. Kalau turun darah lah tengah mengandung, ada kemungkinan kita dapat low lying placenta previa contoh, atau
uri bawah. Uri bawah ni bahaya. Boleh bleeding tuan-tuan, boleh jadi shock ya. Maksudnya kita tengok kalau dah ada turun darah masa mengandung. Satu lagi yang saya sebut minggu lepas, ectopic pregnancy macam tu. Dia tiba-tiba tak datang haid. Lepas 2 minggu dia pergi test, doktor positif. Tak lama tu dia dapat sakit perut. Lepas tu ada turun darah sikit. Yang tu bukan darah haid kadang-kadang, itu darah ectopic pregnancy. Itu tanda-tanda dia turun ada mengandung luar rahim. Itu pun nak kena jumpa doktor. Sahkan dengan ultrasound sebagainya. Ataupun juga turun darah kadang-kadang bila kita mula-mula melekat mengandung. Katakan kita bersama suami, alhamdulillah, lepas tu dia mengandung, ada dalam masa beberapa hari tu terjadi pembentukan zygote tu, dia nak melekat dekat rahim, itu pun akan jadi berdarah sikit. Itu pun kadang-kadang ada pendarahan sikit, tapi itu pun bukan darah period kadang-kadang. Lepas darah sikit tu, sikit sangat darah tu spotting je, lepas tu kita tak datang haid dah. Itu mungkin mengandung. Itu mengandung ya. Mengandung. Kena buat UPT, cek darah kita mengandung tak mengandung. Kalau mengandung turun darah sikit tu tak ada apa, tak ada masalah. Itu bukan masalah. Sikit dia tu sebab bila dia melekat dekat dinding rahim tu, dia menyebabkan pendarahan sikit. Dia keluar sikit sangat. Itu bukan darah haid, itu tanda-tanda kehamilan ya. Satu lagi, kadang orang tak juga turun darah haid bila kita buat penyusuan. Itu sebab kadang-kadang doktor galakkan lepas bersalin, kita suruh pesakit, suruh ibu-ibu yang bersalin ni susukan anak full time. Kalau tak ada susu, kalau dia kerja pun dia perah susu, make sure dia perah. Sebab ada hormon-hormon yang rangsang ni menyebabkan nanti dia bukan tak subur, tapi nak mengatakan dia tak jadi period, tak jadi haid. Sebabnya dia rencat beberapa hormon itu yang maka dia tak jadilah pembentukan tadi, rahim tadi tak bentuk macam kita tengok naik kembang rahim tu jadi tebal sebagainya, dia tak jadi sebab waktu penyusuan tadi. Jadi ini satu cara dipanggil contraceptive method lah. Secara tak langsung, secara fisiologi kita boleh juga rancang mengandung ni dengan penyusuan. Itu sebabnya, sebab tadi hormon tadi. Bila kita menyusu tadi, dia ada hormon yang efek dekat pituitary, maka dia tak jadi subur rahim tu lah, dia tak mengandung. Itu sebab-sebab lah. Jadi penting untuk, kalau kita tengok nanti bila kita buat test sini investigation, okey. Penting untuk kadang-kadang kita jangan ambil mudah akhir-akhir ni kadang-kadang, sebab kita ada banyak kes anak-anak luar nikah ya, kadang remaja-remaja yang banyak terlanjur ni akhirnya mengandung anak luar, kadang dia tak nak beritahu. Jadi kena pastikan kalau pelik tengok anak ni tak datang haid juga, kita nak kena suspicious sikit, nak kena buat UPT, takut dia mengandung tapi dia tak datang haid, dia normal ya. Itu benda-benda yang berlaku tuan-tuan. Ini benda-benda yang common semasa saya kerja ONG. Kita tengok ramai ibu-ibu tunggal, anak-anak ibu-ibu single mother ni, yang anak-anak muda ni. Kadang-kadang kita tengok dia orang ni terlanjur, maknanya mengandung, dan itu tanda bila tak turun darah tu dia mengandung tu, maksudnya dia tak datang haid tu mengandung. Itu benda-benda yang kena check. Kalau tak perasan pun dia mengandung, itu kena, sebab yang antara benda yang penting nak buat bila tak datang haid, check dia mengandung tak mengandung. Walaupun dia tak kahwin kadang-kadang lagi, kita tengok kena itu suspicious, kita kena suspect sikit kadang-kadang kalau dia tak datang haid. Kalau UPT positif, itu lagi memang dia hamil lah. Itu macam tu ya. Ada soalan ni, banyak agak soalan. Okey, boleh baca soalan? Boleh baca soalan tak? Pak Ito baca boleh? Tak nak buka, boleh tak baca soalan? Tengok daripada awal. Apa yang boleh disimpulkan, ada satu kes pelik, punggungnya ditepuk oleh seseorang dan tak lama kemudian pergi ke tandas, terus stop. Terus stop. Okey. Alright, nak sejawab soalan ni. Dia tak pelik. Kalau dengan ruqyah mungkin macam tu. Ataupun kita tak, sebab dia ni kan dia ada tindak balas. Kadang-kadang saya perasan macam ni. Saya ada banyak kes. Sebab saya tak sempat nak cerita kes satu persatu. Sebab kes ni banyak. Kerana on off memang ada. Hari-hari atau setiap minggu tu 3-4 patient akan ada masalah haid ni. Especially kalau saya tanya. Kalau tak tanya mungkin dia orang tak cerita. Jadi ada benda-benda contoh, ada seorang student ni. Saya ingat dia universiti datang. Dia daripada kawasan sekitar lah, Jelebu ni, ayah dia bawa. Dia kata anak saya turun haid dah sebulan ni kan. Saya nak try ruqyah lah, saya pun ruqyah besok tu dia tak datang besok, dia datang 2-3 hari, datang balik dia kata doktor, lepas doktor ruqyah tu besok tu berhenti. Maksudnya datang petang tu, besok tu dah tak ada dah, tak turun dah haid. Itu boleh. Jadi kenapa tepuk pinggul tu saya tak pasti, wallahu alam, takut dia ada kesan juga kot, kesan renjatan ke apa, tapi saya rasa kalau kita tepuk dengan ruqyah tu mungkinlah kot, dengan bacaan tu mungkin akan berhenti kot, kita usaha. Tapi biasanya saya kalau ikut protokol rawatan, kita akan baca dekat bahagian bawah perut ni. Kat perut tu kena tekan sikit, baca kat situ supaya dia berhenti. Ada soalan lagi? Kalau orang pernah buat rawatan endometriosis lepas rawatan, pemulihan guna ubat hormon, dah okey, pernah pregnant lepas tu, lepas berapa tahun period tak regular,
Itu memang kesan ubat hormon atau memang normal macam tu atau ada gangguan? Menarik soalan ni juga. Dia dah buat rawatan, dah pernah mengandung. Patut mengandung tu masalah. Biasa kalau perempuan kalau dah mengandung, dia ada endometriosis. Endometriosis akan recover tuan dan puan. Uniknya bila kita mengandung ni, endometriosis yang teruk sangat masa kita sebelum mengandung tu akan kurang, akan hilang insya-Allah. Tapi sesetengah doktor dia akan sambung dengan OCP atau hormon, ya. Jadi untuk bila hormon macam tu, dia akan ganggu lah, kitaran tu akan terganggu. Jadi kalau sebab hormon ke boleh sebab hormon. Kalau ada gangguan itu pun boleh juga ganggu. Itu nak kena sahkan, kena datang untuk ruqyah, kena check dengan ruqyah. Maksudnya kalau ada gangguan, rawat gangguan tu. Mungkin dia akan balik back to normal. Satu lagi OCP kalau ambil certain masa, kita dah ambil certain masa tu, ambil ubat OCP ke hormon sebagainya, dia akan kacau tu. Sebab dia kacau. Hormon ni akan bertindak di ubat-ubat hormon ni akan bertindak di kepala dan sebagainya. Jadi kita tak tahu dekat mana dia akan efek sangat kuat kan, sangat berlebih efek. Jadi kalau ikut bila kita nak dah berhenti tu akan ambil masa juga pula tu. Kita dah berhenti pun kita rasa nak try mengandung balik, dia akan jadi haywire sikit. Itu sebab fisiologi lah, sebab hormon tadi. Dan juga takut bimbang juga ada gangguan, juga check lah. Kalau lama sangat dah 6 bulan masih juga tak mengandung, masih juga tak normal haid tu, mungkin nak kena check kalau ada gangguan. Biasanya hormon tu akan sampai setengah-setengah masa dia akan back to normal patutnya. Tapi kalau tak balik normal tu kena check. Ya. Ada soalan lagi? Ada dah. Ada, okey. Jadi kita sambung lagi. Apakah sebab-sebab lain yang tak datang haid langsung? Ni menopause lah. Menopause ni. Nanti kita akan bincang tajuk menopause ni. Dan ini pun juga benda-benda yang kita boleh ruqyah lah. Sebab bila menopause ni tuan dan puan, dia akan rasa simptom. Simptom tu banyak kan. Rasa panas, rasa macam kena sihir, rasa macam kena ganggu. Tak selesa, semua tak boleh nak bersama-sama, tak nak. Jadi itu benda-benda macam sinonim macam gangguan. Tapi itu benda tu kita boleh ruqyah lah. Satu lagi kita mungkin boleh kurangkan simptom menopause tadi. Yang dekat pituitary tadi, yang mana-mana kita boleh bantu, boleh ruqyah dekat pituitary, ya, ke kepala. Ya. Ini boleh juga menyebabkan secondary amenorrhea, ya. Kalau ada infection ke ataupun inflammatory ni salah je. Inflammatory ni kalau ikut dia ada infection masuk ke situ, kena kat kepala, dia akan jadi kacau kita punya pituitary tu, dia tak ada fungsi dengan baik, maka akan ganggu juga period. Lepas tu kanser, neoplastik ni kanser, kalau kanser macam ni pun boleh, atau trauma. Head injury ni kalau kita kena accident, kita hilang consciousness atau kita hilang tak sedar, pengsan, ada kemungkinan head injury tu ada efek juga ke kepala, dia akan jadi masalah juga, pituitary akan affected. Jadi itu dia akan ganggu juga nanti lepas tu period lah. Itu benda-benda yang boleh terganggu kalau kita accident, dan kadang kita pengsan dapat accident tu, hantukan kepala tu dipanggil brain concussion tu, ataupun kita akan jadi hilang consciousness, kita tak sedar. Maka sedar tu, maka itu penting untuk dia akan beri kesan juga jangka panjang untuk kepada otak lah, dan juga kepada pituitary yang kontrol hormon tadi, ya. Tekanan, stres, itu pun akan diganggu juga, sebab benda-benda sini akan ganggu kita punya hormon, diganggu juga kita punya period, dan boleh tak datang period sebab tekanan, stres. Ada orang macam tu, kalau kita tengok kerja teruk sangat, dia akan hilang, dia akan jadi kacau lah, ya. Kebimbangan, kita bimbang, stres, kita setengah semua orang kebimbangan, kita rasa macam kita benda-benda, kalau ini biasanya kalau kes-kes psikiatrik biasanya macam tu, kita jadi panic attack sebagainya, benda-benda kita tak tahu, benda tu datang dengan gangguan kadang-kadang. Dan itu sebab saya rasa kalau kebimbangan ni, panic attack semua ni, stres, saya rasa saya bagus setengah kita ruqyah, sebabnya dia akan improve banyak benda. Kita akan cuba stabilkan balik mood dan sebagainya, ya. Berat badan berlebihan ini juga akan ganggu kadang-kadang, ya. Jadi berat badan kena kontrol. Siapa yang obese, ya, yang lebih BMI tu, dia akan ganggu period kadang-kadang sebab segi distribution hormon tu masuk dekat lemak, itu akan ada faktor-faktor yang mengganggu, sebabkan hormon tu akan masuk kat lemak ni akan simpan, dia tak sampai ke ovary, dia simpan ke lemak-lemak yang ada sekeliling badan. Itu kita tahu dia itu akan affected juga sebab berat badan berlebihan tadi, ya. Setengah dadah ni boleh juga mengganggu kestabilan hormon tadi, menyebabkan dia jadi tak datang period, ya. OCP, ni ubat memanglah kalau kita ambil OCP memang tak datang period lah. Jadi kita memang kena tu sengaja ambil atau kita tak sengaja untuk benda-benda lain. Itu pun kerana kita akan jadi hormon kita punya period terganggu. Sakit kronik ini benda-benda yang melibatkan contoh kita sakit lama, kanser, itu benda-benda akan ganggu kestabilan hormon tadi, ya. Genetik, masalah kita penyakit genetik lah, sindrom yang kita ada tu akan juga ganggu, akan menyebabkan kadang banyak orang yang ada Down syndrome contoh, dia tak normal lah period dia tu, dia mungkin tak datang, itu efek daripada genetik asalnya, ya. Premature ovarian failure, ini ovary fail, dia tak nak produce hormon, dia tak perlu nak sustain period, maka dia akan jadi masalah juga. Atau PCOS, kita polycystic ovarian syndrome, ini pun
Ni pasien ramai ada. Sebab doktor kan bagi nasihat ni PCOS. PCOS ni polycystic ovarian. Masa kita tengok dalam ovary tu ada banyak cyst. Kalau kita ultrasound tengok ada banyak cyst. Dia susah nak mengandung, dia kacau period, itu benda-benda yang kadang-kadang dia jadi kanser, wallah na'udzubillah, itu benda-benda yang boleh berlaku. Jadi kita kena check kalau ada ni, kena jumpa doktor lah, rawat. Sampai ni benda ni kita boleh buka. Saya ada ramai pasien yang macam ni, saya rukyah. Dia improve, alhamdulillah simptom dia improve. Ya. Sindrom Asherman ni, ini berkaitan dengan kesan-kesan daripada trauma masa kita buat kita buat DNC, kalau kita gugur sebagainya, itu ada kesan-kesan jangka panjang kepada rahim, itu menyebabkan ada masalah dekat nak turun period, ya. Okey, kita laju je ni insya-Allah. Kita pergi kepada macam mana dia manage. Kita sebut management ni, dia termasuk investigation dengan rawatan. Kalau kat medical kita kata how to manage patient, kita manage pesakit, kita manage situlah, kita tengok, kita investigate dia, kita buat hormon dia, kita buat tadi UPT kena buat, kita buat ultrasound tengok, kita buat x-ray kepala ada tak masalah kanser ke apa dalam kepala, ya. Kita buat thyroid dia kacau tak, hormon thyroid ni kacau juga kadang-kadang, ya. Itu CT scan, itu benda-benda yang doktor buat kadang-kadang. Lepas tu rawatan dia macam mana? Rawatan dia bergantung kepada masalah tadi. Masalah apa tadi? Kalau dia masalah yang berkaitan dengan tadi hormon, kita bagi hormon. Itulah kita rawatan hormon, ya. Kalau masalah tumor kepala semua itu, biasanya kita akan buat operation lah. Macam tadi ni lysis Sinike ni, dalam bila kita operation ke apa dalam rahim ni, dia akan jadi kadang-kadang jadi parut sebagainya. Ini benda-benda nak kena, adalah ubat yang doktor boleh bagi atau prosedur yang doktor boleh buat dalam surgery untuk buangkan benda-benda yang mengganggu rahim. Itu ada, tapi tak tahu kat mana hospital yang buat tu, saya tak pasti. Tapi ada apa ni, sistem tu ada untuk rawatan ni, ada sebenarnya. Kita buang tumor ni kena buang. Kalau tumor dekat kepala dia, tapi masalahnya bila kita buang tumor ni dekat impact juga tisu-tisu lain. Itu jadi masalah juga, jangka panjangnya dia masih tak improve sangat kadang-kadang, ya. Kita kena turun berat badan, jadikan normal kita punya BMI. Ini cadangan rawatan untuk tadi secondary amenorrhea ni yang tak datang haid, walaupun sebelum tu dah ada, ya, benda macam tu penting. Lepas tu kita bincang pasal endometriosis ataupun senggugut. Senggugut ni satu lagi masalah dalam menses ni, dalam haid, ya. Dia kalau dysmenorrhea ni yang sakit, ni sakit, rakit masa period ni ada dua. Satu primary yang memang dia daripada awal lagi dia akan sakit lah. Maksudnya daripada dia menaki, daripada dia balik, dia memang sakit. Dia akan sakit. Lepas 6 bulan sakit, dia macam tu, dia panggil primary, ya. Secondary ni dia okey, dia tak ada apa sangat. Secondary ni maksudnya dia sebelum tu okey, tiba-tiba dia ada masalah dalam perut, dalam pelvic, dalam rongga-rongga bahagian penarakan tu. Dia ada fibroid, ada polyps, dia menyebabkan sakit masa period. Itu dia panggil secondary, ya. Dia akan menyebabkan sakit masa bersama suami. Itu benda-benda yang biasa lah, keadaan yang biasa. Kita juga akan bincang sikit pasal PMS, premenstrual syndrome. Ini yang biasa berlaku. 95% wanita ada, nak datang haid tu dia ada masalah, nanti dia akan jadi perubahan hormon badan tu menyebabkan dia akan respon, ya, macam-macam. Okey, ini endometriosis yang saya tunjukkan minggu lepas. Gambarannya macam mana kalau endometriosis ada tompok-tompok darah ni dekat rahim, dekat fallopian, dekat sini, dekat ovary, semua ada. Ini kadang-kadang sampai dekat rahim bawah ni pun ada, dekat cervix semua ada. Jadi pertumpukan darah ni menyebabkan rasa sakit. Bila period ni akan jadi sakit yang sangat-sangat sebab dia dekat dinding rahim semua akan jadi sakit perut. Dekat bawah ni akan sakit semua, ya. Disampaikan dekat dengan usus belakang. Itu benda-benda yang boleh berlaku lah kalau endometriosis, ya. Jadi senggugut ni ciri-ciri dia, kalau tak ada apa gangguan masalah pada pelvic, dia lepas 6 bulan balik, dia kalau ada tu maksud dia consider primary dysmenorrhea. Senggugut primer, dia panggil senggugut primer, ya. Kalau dia ada kitaran normal, lepas tu dia sakit, 6 bulan lepas tu dia lepas balik, biasanya kita ambil kira dia sebagai senggugut lah, ya. Lepas tu dia kawasan suprapubik atau kawasan pelvic. Suprapubik ni atas tulang bawah tu, ya. Kita tengok kawasan perut bawah, sakit kat situ. Dan dia biasa paling teruk pada hari pertama turun haid tu, paling teruk. Lepas tu dia akan baik sikit-sikit lah, pelan-pelan dia akan baik. Ini tipikal senggugut yang kita panggil tipikal, yang kita tengok kebanyakan senggugut gitulah dia rasa, ya. Lepas tu dia rasa macam contraction dekat rahim. Itu yang rasa memulas dekat rahim tu sangat sakit, ya. Jadi dan kadang disertai dengan rasa nak muntah, cari berak sebagainya. Ini senggugut punya simptom, ya. Jadi biasa doktor akan bagi ubat lah. Ubat ni biasanya ubat ubat tahan sakit lah, aspirin, Ponstan, macam-macam lah. Ataupun setengah yang tak boleh kontrol, doktor akan start kadang-kadang doktor bagi pil perancang, ya, untuk kontrol dia punya hormon tu. Itu cara rawatan lah. Dan saya rasa rukyah sangat membantu lah. Jadi kalau kita tengok sakit senggugut ni, dia memang
boleh sangat-sangat dibantu dengan ruqyah sebab dia hilangkan sakit, stabilkan hormon sebagainya. Itu saya rasa kalau ada kita isteri, anak-anak sebagainya ada ni, kita cuba ruqyah, insya-Allah dia akan bantu, ya. Dan dia sangat bantu kalau kata patient kena sihir lagi teruklah. Senggugut ni kan luar biasa sakit. Dia bukan sakit macam senggugut biasa dah. Kalau kena sihir, patient datang kena sihir, kita tengok sakit tu sangat-sangat sakit lah. Sangat tak tahan sampai kalau ruqyah tu dia respon, kalau jin tu keluar dia cakap, aku ada kat sini, aku tak nak keluar, dia kata. Dia duduk kat bahagian bawah tu dekat rahim, ya. Itu benda-benda yang kita kena usahakan supaya ruqyah, insya-Allah. Ini senggugut ni benda yang agak common, tapi kalau patient datang kadang-kadang jumpa, dia tak cerita sangat senggugut ni, kadang dia cerita benda lain. Jadi kita kena make sure check juga. Bila patient perempuan datang, kita kena pastikan benda-benda ni kita dapat tangani lah. Kita kena dapat kurangkan dengan ruqyah, ya. Secondary dia lambat sikit. Maksudnya dia tak ada apa, sebab tu lepas lama sikit dia akan start mula dapat macam senggugut sebab dia ada masalah-masalah ni dah. Dia ada fibroid kan, dia ada polyps dekat dalam rahim. Bila polip dalam rahim ni maksudnya ada ketumbuhan, ada benda tumbuh dalam rahim. Jadi dia rasa macam ada benda dalam rahim dia nak buang. Itu jadi sakit teruk senggugut, ya. Maksudnya fibroid ada jenis yang kat kulit luar, dekat luar rahim. Tapi ada yang dalam rahim juga, dia tumbuh ke dalam. Jadi kita tengok pesakit macam ni, biasa dia akan rasa sangat macam nak bersalin tau. Sebab dia nak buang benda tu. Dia nak buang yang benda yang tumbuh dalam rahim tu. Walau sebenarnya tak boleh buang sebab dia melekat dekat rahim. Itu benda-benda, ini perlu operation lah, nak kena buang benda-benda tu. Supaya nanti rahim tu normal. Dia tak rasa macam ada benda dia nak buang. Dia automatik, benda ni automatik, ya. Dia rasa macam nak buang apa yang ada dalam rahim tu, ya. Dyspareunia yang kata sakit ketika bersama. Ini memang sakit lah. Dia rasa macam kena cucuk, rasa tajam, dia sampai dia takut nak bersama dengan suami. Itu benda-benda yang ciri-ciri senggugut teruk, ya. Dia rasa sakit dekat bahagian atas atau kita panggil perut bawah lah, atas tulang pinggul, tulang pelvic ni. Kita tengok dia kawasan tu lah yang sakit, ya. Dia boleh berlaku sebelum, semasa atau selepas haid. Itu boleh berlaku untuk orang yang pernah ada senggugut, orang yang tak pernah dia senggugut, lepas tu dia tak ada, dia ada balik, maka keadaan ni boleh berlaku lah. Dia boleh berlaku sebelum, berlaku semasa atau selepas haid, ya. Dan dia berlaku pada hari 1 ke 2 kita nak haid lah. Itu benda-benda yang agak biasa. Itu tipikal atau ciri-ciri biasa senggugut kalau secondary dysmenorrhea ni. Jadi kalau ikutkan benda-benda polip ni yang tumbuh-tumbuh ni, polip ni tumbuh, dia tumbuh. Polip ni dia keluar daripada dinding rahim tu. Sakit, sangat-sangat sakit lah. Ini memang nak kena bantu cepat. Ini kena buat rawatan cepat. Dia kena buang benda ni, ya. Kena buang. Dia duduk dalam rahim ni, ya. Duduk dalam rahim, keluar tumbuh macam cendawan ke, macam itulah keadaan. Tapi gambar ni saya tak ada, tapi nak katakan dia tumbuh gitulah. Itu jadi sakit sangat tu, ya. Rawatan dia apa? Memang pembedahan, kena buat juga operation, mana yang perlu operate, buang fibroid kena buang. Lepas tu boleh masukkan alat, boleh juga gunakan alat untuk dalam tu, alat untuk cegah kehamilan tu, intrauterine device untuk macam tu lah, dia masukkan alat, masuk ubat sebagainya. Betul, ubat-ubat untuk makan lah. Jadi saya rasa ruqyah ni pun sangat bantu lah. So kata benda-benda macam ni, hormon ni sangat dibantu dengan ruqyah, insyaAllah. Lepas tu satu lagi yang next, tak ada soalan tak ada soalan lagi. Saya sambung sikit lagi. PMS ni premenstrual syndrome. Kita tahu ini benda yang biasa berlaku. Kalau datang haid, ramai orang akan ada. Cuma dia tak adjust dengan dia punya perubahan hormon dalam badan tu. Ramai orang yang biasa je. Dia tak adalah sindrom sebelum haid tu. Kalau ikut ramai yang biasa, dia boleh tahan benda tu. Ada orang yang agak terlebih. Jadi siapa yang kena sihir biasa akan ada PMS teruk. Pengalaman saya merawat pesakit-pesakit yang ada sihir tak kisah sihir apa. Kalau orang perempuan, dia akan teruk PMS ni. Dia lebih daripada biasa. Dia kacau, emosi dia kacau, dia rasa badan letih, tak larat, lesu kan. Dia ganggu emosi dah. Jadi kita tengok benda-benda tu dia berlaku sebenarnya sebelum datang haid lah. Ya 90% wanita ada ni, benda ni, keadaan ni. Ada yang tak ada, alhamdulillah, ada yang ada. Tapi majoriti ada 90%. Dia bermula 5 hingga 11 hari sebelum datang haid. So, sebelum datang haid tu 11 hari atau paling dekat dengan 5 hari. Ada yang datang awal lagi, itu lagi teruk lah, yang datang awal. Jadi ini simptom biasa. So, kalau kita patient kena sihir, perempuan datang, kalau patient perempuan, wanita datang kena sihir, memang antara benda yang kita nampak nanti kalau kita tanya detail secara haid ni, dia akan ada masalah tu. Dia akan ada masalah premenstrual syndrome ataupun sindrom sebelum datang haid, ya. Itu benda-benda yang akan jadi rasa panas, rasa emosi, bad mood sebagainya. Itu benda-benda yang akan ganggu lah, ya. Ganggu rumah tangga pun akan situ. Kalau orang tak boleh tahan, kerana suami tak tahan, akan jadi bergaduh dengan isteri. Kerana dia tak ingat ataupun tak tahu benda ni PMS, maka dia akan jadi pergaduhan, ya. Tengok perubahan sikap isteri sebagainya, ya. Simptom emosi dia biasanya akan jadi ketegangan, resah, ya, mood tertekan, betul terasa ingin nak nangis. Itu macam kena ganggu lah, ya, perubahan mood.
irritable, dia mudah iritasi dan atau marah, cepat marah ya. Perubahan selera makan, kadang-kadang nak makan lebih atau tak nak makan. Itu benda-benda yang berlaku, dia akan kacau kita punya mood ya. Insomnia, tak boleh tidur, susah tidur. Dia akan menjarakkan diri daripada orang lain, fokus tak berfokus, dan dia juga dia libido dia kurang, rangsangan seks pun kurang. Itu dia kurang libido Ya, physical symptom dia akan ada sakit-sakit badan, sakit sendi, otot-otot sakit, sakit kepala, letih, dia rasa berat badan pun naik kadang-kadang. Dia ada water retention. Dia apa ni? Dia hormon tu menyebabkan kita badan simpan air. Jadi kita rasa macam badan kembang tu kan, macam tu. Jadi kembang perut, kita sakit payudara, kita ada jerawat banyak tumbuh. Masa tu jadi kita rasa simptom ada orang teruk masa tu. Saya perasan ada passion yang kalau sihir ni, especially yang muda-muda ni, pasangan muda, kadang-kadang kita tengok isteri akan jadi macam-macam mood. Tapi bila kita dah berumur sikit, dia kurang sikit lah. Dia tak teruk sangat macam tu. Ya. Okey, apa rawatan dia? Kita tengok sebab doktor sendiri, medical sendiri, kita tahu punca apa. Yang kita tahu hormon yang kontrol lah. Tapi apa punca menyebab jadi macam tu? Wallahualam. Itu sebabkan kita tengok rawatan pun, doktor-doktor akan bagi ikut apa yang masalah kat patient lah. Kalau dia sakit kepala, kita bagi ubat sakit kepala. Kalau dia depressed, kita bagi ubat antidepresan, itulah. Itu sebab kata ruqyah sangat berkesan. Sebabnya, doktor sendiri tak tahu punca apa dan saya takut benda tu gangguan. Ya, bentuk adalah sebahagian daripada gangguan syaitan. Itu kita kena bantu. Kalau buat pemakanan, vitamin kena ambil. Ini benda-benda yang boleh improve lah. Jadi kalau boleh kita jaga makan, kurangkan makan garam, lebihkan makan buah dan sayuran. Ini bukan bantu kita kuat. Badan kita bertahan daripada perubahan hormon semua tadi yang berlaku dalam badan. Kena ambil ada vitamin, kalsium, vitamin B6 ke vitamin C. Ini benda-benda yang doktor suggest biasanya ataupun pakar-pakar perubatan kesihatan untuk ambil. Kita kena uruskan stres kita dengan baik sebab ketak tu dia akan jadi bertambah stres ya. Dan kita kena buat aktiviti senaman lah. Itu PMS. Jadi benda-benda ni dia agak common, 90% orang ada, maksudnya kalau ikutkan agak common lah. Setiap orang nak haid kan ada benda-benda macam ni. Cuma dia jadi tak jadi teruk je. Maksudnya kalau ada gangguan akan jadi teruk lah. Okey, ada soalan? Nah, saya baca soalan ni tak apa. Baik, saya baca soalan ni. Doktor, normal ke kalau orang sedang period mudah rasa sedih, nak menangis, mudi pada perasa pada itu memang. Itu benda normal lah yang saya sebut tadi, simptom-simptom tadi ya. Sedang period, sebelum period, ada yang datang sebelum period, ada yang datang setengah masa period tu, itu ada setengah datang tu hari pertama. Itu bergantung pada masing-masing punya kitaran cycle tadi, hormon tadi dalam badan. Dan akan menyebabkan macam itulah, rasa nak menangis, rasa mood tak baik kan, rasa nak marah, rasa sedih, rasa nak marah, bercampur-campur. Lebih-lebih lagi kalau kita ada gangguan, itu lagi teruk. Dia akan swingkan lagi mood kita tu, akan swingkan lagi kita punya sedih tu. Daripada sedih biasa jadi sedih teruk. Atau jadi marah biasa jadi marah teruk. Itu kemampuan jin lah, itu kemampuan syaitan bukan kacau kita ya. Kalau menopause pun macam itu juga, simptom dia rasa macam tu. Nanti kita akan bincang bab menopause, tapi nak katakan orang yang nak menopause maka ada simptom tu, sakit-sakit badan. Itu sama macam yang kita dah cerita pasal tadi dah, pasal PMS tu sama. Sebab dia bergantung pada hormon sebenarnya tuan-tuan. Hormon yang nak kena stabil kan. So, saya kata kena jaga makan, kita ruqyah, kita baca banyak zikir, kita banyakkan ibadah pada Allah Ta'ala, minta Allah stabilkan pada diri kita, hormon kita sebagainya. Itu boleh berlaku Okey, saya masuk sikit bab tajuk ni, abnormal uterine bleeding. Ini benda-benda yang kita katakan dengan jadi istihadah. Kita kadang tak tahu dia ni ikut hormon, ikut period tak period, itu menjadi kadang sampai klasifikasi kan jadi istihadah dah. Jadi itu yang saya nak, kalau boleh saya nak arrange forum dengan ustazah yang memang pakar bidang haid tu, yang boleh cerita detail bab haid ni. Sebab dia kadang-kadang kita tengok tarifan-tarifan yang digunakan untuk haid, istihadah tu sangat berkaitan dengan macam ni. Dia kena, kalau kita faham abdominal uterine bleeding ni atau difungsi pendarahan rahim ni, pendarahan yang berlaku di luar macam luar cycle, tapi kalau tengok luar daripada cycle haid tu, tapi kalau tengok rupanya dia tu ada kaitan juga dengan cycle haid juga kadang-kadang, tapi dia boleh turun darah dan keadaan yang kita tak apa nak explain kadang-kadang. Itu kita panggil dysfunctional tu, abdominal uterine bleeding ya. Simptom dia macam mana? Pendarahan di luar tempoh. Ya. Ini ada pasien saya tak dapat kes satu-satu, tapi pasien saya yang saya kata minggu lepas ada seorang pasien saya yang datang tu hemoglobin 7. Dia turun darah banyak. Dia rasa sangat banyak darah turun, clotting dah ketul semua keluar. Dia pergi bila air keluar ketul tu, nampak ketul-ketul sebagai keluar lah. Yang saya sebut dalam ni ketul-ketul akhirnya bila check dengan doktor, dia punya hemoglobin jadi 7 je. Jadi bila datang jumpa saya tu pucat. Pucat tak ada darah. Kita tengok tangan dia tu, doktor kalau nak tengok patient darah dia akan tarik dekat mata, tengok bawah dekat konjuntiva bawah ni, dekat sklera ni. Kat bawah sini dia tengok dekat bawah tu, eyelid bawah ni dia tengok itu kalau anemia atau orang yang memang kurang darah, dia akan tengok nanti pucat, tak ada darah situ, merah pun tak ada. Jadi tak ada merah, putih je kat situ. Itu maksudnya memang darah kurang. Tengok tangan pula, tapak tangan, dia akan tapak tangan tu
tapak tangan tu kita tengok dia warna putih juga. Dia memang pale lah, pelon lah, dia pale kita tengok. Kalau kita tengok tangan kita normal merah, tangan orang yang tak ada darah ni, anemia ni, dia akan jadi pale, pelon. Jadi kalau pasien datang dalam keadaan macam itulah, datang hari tu saya ruqyah. Lepas ruqyah kali pertama tu, alhamdulillah dia merah sikit tangan dia. Saya tengok tangan dia merah sikit. Daripada pucat tadi nampak darah tu datang balik. Alhamdulillah. Saya rasa apa konsep dia? Konsep dia saya rasa jin syaitan ni sorok darah dia. Itu pernah berlaku lah. Saya ada satu kes sihir ni, saya rasa macam saya tak ada imagine macam mana jin atau syaitan ni sedut darah manusia ni. Dia bukan sedut, dia ambil darah manusia. Yang kita kategorikan kadang-kadang kita kategorikan lah, kalau bomoh ni kata macam ni pocong buat kerja. Tu. Atau polong, pocong, polong. Polong buat kerja sedut darah manusia. Itu benda-benda yang berlaku. Rasa pasien saya baru ni, dia ni memang keluarga kena sihir daripada awal dulu. Dari dulu lah. Dia sihir by generation dia panggil. Dia kena sihir, mak ayah dia meninggal kena sihir. Yang best yang kakak sulung dia tu meninggal kena sihir juga. Meninggal kenapa? Dia kata meninggal sebab darah tak ada dalam badan. Darah tak ada dalam badan, sampai tinggal zero lah. Bila zero tu tak dapat selamatkan, dia meninggal sebab darah tak ada. Lepas tu yang jadi pula ke anak dia ni, anak buah arwah ni, masa anak pasien ni anak bongsu. Tapi dia kata anak dia pun sama juga. Darah dia 5 je. Hemoglobin 5. Putih. Saya tengok first time. Budak lelaki, umur dalam belas tahun. Tangan dia putih. Saya tengok muka pun putih, tak ada darah. Lepas ruqyah alhamdulillah. Tapi ayah cerita, doktor saya dah bawa jumpa hospital, pakar. Doktor tak tahu apa punca hilang darah ni. Walaupun ada sejarah dalam keluarga tu pernah kena sihir sampai darah tak ada. Tapi nak katakan dia sampai tak ada darah. Bila ruqyah tu alhamdulillah improve. Saya buat 3 sesi dengan dia. Lepas tu darah pergi hospital tengok darah naik pada tu 12. Budak ni tadi, belas tahun. Tapi nak katakan, itu kemampuan dia kot. Untuk sedut darah ke, sorok darah pun tak pasti dah. Mekanisme dia tu. Tapi darah tak ada dalam badan. Jadi macam tu. Kalau ruqyah dia datang balik. Mungkin dia sorok dia kot. Dia tak, kalau keluar dia tak ada. Tapi yang saya paling sedih baru ni dalam minggu lepas, saya memang rawat pasien ni. Pasien ni kes sihir rumah tangga. So dia mak mentua tak suka dia sampai sihir ni macam saya nak bunuh. Saya rasa dia sihir bunuh macam tu. Kalau baru ni, bila dia kena rasuk tu, dia sebut-sebut, dia kata dia tengok sihir tu, dia tengok nampak muka mak mentua dia dekat meracau tu, dia sebut betul dia sebut nampak orang asli sebagainya. Dia kata betul dia nampak pocong dia tu. Polong ni dia kata hisap darah anak dia. Saya pun tak tahu kisah sangat. Lepas habis rawatan tu, dia kata nampak dia hisap darah anak dia sampai keluar darah apa semua. Dia kata polong tu hisap darah dia. Dia kata masa tu dia menjerit. Lepas keluar jin tu settle, lepas rawatan saya tanya balik kat suami apa cerita. Dia kata selama ni memang dia dah buat belas tahun. Dia kata dia jumpa macam-macam orang. Memang orang kata yang sihir tu memang mak dia sendiri yang sihir dan guna bomba asli sebagainya. Tapi yang paling terkejutnya sebab dia kata anak sulung dia memang meninggal. Dia kata tak ada darah. Darah keluar dari badan. Darah keluar dari badan, tak ada darah sampai meninggal. Kalau umur 3 bulan tu meninggal. Itu yang jadi trauma dekat pasien ni. Kat isteri dia tu sampai dia ingat sampai. Dan saya rasa itu mungkin cerita yang dia kata nampak polong tu ataupun sedut darah tu mungkin keluar darah daripada anak. Dia nampak anak dia kena sedut darah. Itu benda-benda yang saya kata itu sihir. Ya. Jadi boleh, pendarahan boleh berlaku sampai tahap tu. Pendarahan boleh berlaku. Dan kes tadi, pasien tadi alhamdulillah baru ni datang. Dalam beberapa hari lepas, datang sekali lagi. Masya Allah, dah normal. Dia pun dah buat blood test, dah jadi 11 itulah. Pasien tadi yang saya kata tadi, dia ada dysfunctional uterine bleeding. Doktor kata dia di UB lah. Doktor dia abnormal uterine bleeding. Tapi benda macam tu, alhamdulillah. Jadi kita harap ruqyah banyak boleh bantu. Dia boleh bantu dengan ruqyah. Ya. Dia biasanya ciri-ciri dia pernah haidnya banyak kumpulan darah tadi, kotor-kotor semua. Ini kalau jadi istihadah, kerana dia period tu lama. Kerana belah-belah hari. Ada setengah tu, bukan sekat belah-belah je, bulan. Dia makan bulan. Bukan 2 bulan. Sampai darah tu tinggal sikit-sikit, masih ada lagi turun darah. Ya, itu yang berlaku dalam dysfunctional uterine bleeding ni. Lebih 7 hari, pendarahan. Pendarahan yang berlaku kurang satu dari kita haid normal. Dia kadang-kadang, yang best dia turun, pelik pula, dia kacau hormon sampaikan, dia bukan 28 hari dah. 21 hari dia dah turun darah balik. Itu yang berlaku kadang-kadang dekat abnormal uterine bleeding. Ini berlaku dekat kes medical. Simptom lain dia nampak tumpuk darah dekat perkayas pula. Pendarahan tu tak tentu masa dah. Dia rasa sakit sebab hormon dekat sakit pada darah, rasa dekat kembung kat perut. Ini benda-benda yang biasa berlaku. Ada soalan ni? Okey, adakah ayat tentu yang boleh diamalkan untuk rasa panas cepat naik marah? Masya-Allah, alhamdulillah. Boleh puan. Ini
saya di antara benda yang saya galakkan untuk biasa amalkan ada benda-benda harian, zikir harian. Contoh baca maksurat, baca benda-benda yang boleh baca lah. Kalau kita period tu mungkin kalau kita hafal kita boleh ulang sebagai zikir ya. Ataupun berdoa-doa maksur yang Rasulullah ada dalam maksurat tu saya rasa tu bagus. Jadi ke amalan pagi petang. So kita lekat stabilkan sikit kita punya hormon ya. Kalau kita ada mengganggu emosi sebagainya masa kita dalam sindrom, kadang-kadang kita kena ganggu macam itulah ya. Satu lagi soalan saya jawab sebentar saya pergi yang lepas ni, kita pun tak nak bagi akan habis insyaAllah ya. Jika ada masalah dan on off darah masa nifas berhenti pada hari 40 nak dekat 60 hari tiba-tiba datang balik lagi 60 macam istiadah yang nak buat macam mana ya. Saya kalau doktor dia akan start maki hormon lah, tapi saya rasa cadang bagus untuk rukyah lah, check balik kalau ada gangguan ya. Macam benda-benda yang berkaitan hormon ni saya rasa kalau tak normal sangat tu mungkin takut ada gangguan lah, tapi kalau ikut first line kalau boleh pergi jumpa doktor dulu, pastikan ada masalah apa tak ya. Kalau perlu boleh, kalau doktor akan bagi ubat hormon sebagai nak stopkan balik kitaran tu, datang balik darah istihadah tu semua tu, saya rasa boleh, tapi jangan lupa option untuk datang untuk rukyah ya. Pergi cari tempat ustaz-ustaz yang boleh rukyah, buat rukyah ya insya-Allah untuk nak stopkan balik darah tu ya. Mungkin istihadah kita tak pasti, atau mungkin juga kalau pergi jumpa doktor akan check proper lah. Macam kalau orang macam ni saya tunjukkan tadi, saya sambung sikit penerangannya dekat slide seterusnya. Jadi bila kita ada darah-darah macam tu, mungkin nak kena tengok punca-punca dah. Doktor akan check untuk adenomyosis, ini ketumbuhan-ketumbuhan yang dekat rahim sebagainya, fibroid, polip, ada penyakit kurang darah, masalah darah beku. Dia susah nak beku darah. Ada penyakit dia kan, one Willy brand ni, penyakit dia susah nak beku darah. Secara genetik je lah. Hemofilia ataupun koagulopati. Masalah koagulopati, masalah beku darah. Ini penyakit gangguan ya. Pembekuan ni segi genetik lah ya. Sebab ubat ke, sebab warfarin ke, seseorang orang ambil warfarin untuk ubat cair darah itu punya akan jadi turun darah kita tak pasti sebab apa. Ini doktor akan check insya-Allah dengan ya. Tapi kalau katakan teruk sangat, nak kena pergi rawatan segera lah. Pening, rasa nak pengsan, letih, tengok tengah darah pun rendah, check dengan BP kita rendah ya, 90 60 bawah. Jadi kita tengok benda tu rendah. Jadi kalau boleh pergi rawatan segera lah. Takut darah tu dah lama keluar yang kita tak perasan dan kita perlu buat intervention atau kita buat rawatan segera ya. Jantung jadi laju sebab nak compensate dengan darah kurang tadi, jantung jadi laju. Itu biasa ya, tapi nak kena tengoklah kalau laju sangat maksud darah tu banyak hilang. So kita kena kulit jadi pucat, sakit ya. Darah bergumpal-gumpal keluar, pad itu penuh, itu benda nak kena pergi jumpa doktor. Macam tadi lah, walaupun kita rasa itu istiadah biasa, tapi kalau boleh pergi check lah juga doktor, scan ke perut kalau ada apa-apa. Antara benda yang saya risau tadi, kalau katakan darah nifas tadi ada balik lepas tu, risau juga kalau benda-benda lama tertinggal dalam rahim ke sebagainya, kita habis ke, macam kita bersalin tu placenta tu, uri tu tak habis ke, tertinggal ada infection ke, itu kena pergi jumpa doktor dulu lah. Saya cadangkan gitu. Lepas tu kalau katakan doktor kata tak ada apa, scan ultrasound semua perut semua normal, maka kita mungkin nak kena rukyah lah ya, datang untuk rukyah. Pergi ke tempat-tempat ustaz-ustaz yang boleh rukyah dengan betul lah ya, rukyah syariah. Cadangan saya tadi lah untuk soalan tadi ya. Okey. Kalau kes macam ni buat macam mana pemeriksaan dia, dia akan buat check betul-betul lah. Doktor akan check vaginal examination, dia akan pakai spekulum tengok darah tu datang mana. Kadang-kadang darah ni turun, kan kita tak sangka turun daripada cervix kadang-kadang. Cervix terluka. Itu kalau kita bersalin tu kadang-kadang masa kita jahit tak betul. Itu benda kena tengok siapa yang bersalin dengan nifas tak berhenti atau masih bleeding, takut juga masa proses dia bersalin tu doktor jahit. Bila kita buat episiotomi tu, kita potong sikit nak bagi baby keluar tu, kadang jahit tu pun akan ada masalah kena apa. Itu benda-benda kena check lah. Kita kena jumpa doktor ya. Betul kan check balik semua. Betul buat VE, speculum, tengok balik dalam kat mana darah tu keluar ya. Darah dah keluar daripada mana. Betul check ya. Tengok kalau dia anemia, itu kena ambil blood test lah ya. Dia kena tengok dia punya anemia, jantung kena check, kena buat ECG semua itu kena buat ya. Kita tengok kalau kita periksa kadang-kadang pasien ni memang dia sakit kat bahagian bawah lah. Itu biasa akan kesan sakit dekat bahagian organ-organ peranakan ya. Kadang-kadang juga kadang-kadang ada ketumbuhan dalam pelvic. Kalau kita ultrasound kita nampak ketumbuhan. Rawatan macam mana? Kita ubat juga. Kita kena ambil ubat sementara tu, ubat tahan sakit. Hormon ni kena bincang, kena jumpa doktor lah. Doktor akan bagi sesuai apa yang sesuai hormon untuk kita punya masalah tu. Apa yang kurang? Hormon apa, bila kita buat blood test punya tu kita tahu benda-benda yang kurang. Operation kita buat untuk ablation ni, masa kita masuk dalam, kita cuba buntingkan darah ya.
Ada juga ultra artery embolism. Ini semua benda-benda pakai teknik lah. Ini pakai apa ni? Pakai imaging pun ada, kena tengok dengan bawah imaging, kita buat benda-benda macam tu, nak stopkan darah. Kat mana darah tu datang, kita cuba stop, block artery tu. Atau kita buat resection, kita potong, kita buang rahim sebagainya. Itu benda-benda yang doktor akan buat lah. Itu bergantung pada doktor punya apa dapatan doktor. Doktor check tu apa doktor dapat. Dan dengan tu kita akan buat rawatan. Ya. Okey. Kita pergi next slide, menopause. Ini slide yang akhir ya. Masa menopause adalah kita tengok definisi menopause ni. Menopause adalah pemberhentian haid sekurang-kurangnya 12 bulan pada wanita. Dia dah tak datang haid dah 12 bulan. Dan berlaku secara fisiologi pada usia 45 hingga 50 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan kena ingat kadang menopause ni dia boleh awal lagi. Ada yang menopause umur 30 ke atas. Jadi kita pun iktiraf benda tu, kalau kita dah check, kita buat blood test semua, memang dia confirm menopause, dia menopause lah. So dia tak datang period dah pada usia 30-an. Ada yang 40, ada yang lambat sampai 60 lebih tak juga menopause. Itu benda-benda yang fisiologi berlaku, tapi dia kena sahkan lah. Dia kena jumpa doktor untuk sahkan dia memang menopause lah. Dia kadang bergantung pada umur. Kita tengok kadang ovarian failure ni semua kena buat blood test lah, nak check. Ya. Kadang sebab dia berlaku menopause awal ni kadang sebab dia ada banyak terdedah dengan radiation, banyak makan ubat, pernah buat operation yang massive operation, major operation dekat perut, itu akan buat kesan-kesan dia akan menopause awal. Ya. Sheehan syndrome. Sheehan syndrome ni dia sindrom yang khusus untuk orang yang bersalin tu banyak pendarahan. Ya, bila dia bersalin, masa anak bersalin ke anak dia tu berlaku pendarahan banyak sampaikan dia mungkin hampir nak pingsan, sampai blood pressure tu drop sebagainya. Maka dia akan menyebabkan kelenjar pituitari dia rosak sebab tak cukup oksigen. Itu akan menghasilkan Sheehan syndrome lah. Diganggu kita punya cycle haid ya. Okey. Dia apa simptom dia? Yang tadi soalan tadi cerita, itu simptom yang ada kita menopause lah. Kita rasa panas, hot flush, kita rasa berpeluh malam-malam, kita macam debar-debar, kita rasa macam panik, sakit kepala, tak boleh tidur, kita rasa head datang tak datang jadi terabur lah. Kita tengok faras makin kering, makin kecut, dia panggil kecut. Atrofi ni dia jadi tak macam biasa, dia kecut ya. Dia tak ada keinginan seks kurang, dia masalah kat kencing semua. Itu berlaku pada orang yang dalam keadaan menopause, dalam keadaan menopause. Perubahan kulit sebelum ataupun masa menopause atau lepas menopause, macam itulah. Kulit dia akan jadi kering, nipis, rambut gugur, dia perubahan mood dia, kurang fokus, osteoporosis, fracture sebagainya. Itu benda-benda yang berlaku pada orang menopause. Jadi ada orang yang boleh tahan. Orang kampung saya tengok ramai tahan, makcik-makcik tengok orang-orang kita, nenek-nenek kita, mak awak kita yang dah berumur ni, dia tahan je menopause ni, tak ada risau apa pun. Bagi dia biasa, dia boleh hadapi dengan tenang ya. Ada orang tak tahan benda ni, dia rasa macam ni luar biasa, dah kena ambil ubat. Jadi rawatan dia ada. Biasa kita bagi kaunseling, kita fahamkan dia proses ni memang ni sebahagian daripada proses biasa menopause ni, dan kena yakinkan dia benda ni tak ada masalah ya. Saya tu yang saya kata terkejut, saya pernah cerita Azam Pencah datang, dia dah menopause, dia kata doktor saya tak nak bersama dengan suami. Dia kata macam menopause ni tak ada bersama dengan suami dah. Itu benda-benda yang kena betulkan. Dia boleh macam biasa je, dan kena yakinkan, kita bagi reassurance, kita katakan dia menopause ni benda proses biasa, jangan risau, tak ada apa, macam biasa kan. Jadi kalau ikut nak bersama suami tak ada masalah. Kalau kata macam kering tadi atrofi, yang kita tengok tadi dia faras dia atrofi, kering, sakit kan, itu kurang, itu benda-benda yang boleh diperbaiki dengan cara macam-macam. Kalau ubat ada boleh pakai. So itu benda-benda yang kita boleh galakkan pasien untuk guna kalau dah menopause ya. Kita kena sesuaikan cara hidup, kena hati-hati, tak bolehlah aktif sangat, takut jatuh nanti. Saya itu bab bila dah menopause ni, orang tua-tua kena pesan sangat jangan jatuh boleh fracture sebab dia dah osteoporosis kan. Kita pastikan cara hidup sesuai dengan keadaan dia lah, dengan masalah penyakit sebagainya. Kalau ada simptom, rawat yang simptom tu. Apa benda dia depressed, kena bagi apa yang benda menyebabkan dia jadi masalah tu, kita rawat ya. Dan kadang orang guna doktor selalu bagi juga untuk orang yang tak tahan ni, dia punya simptom ni, doktor bagi HRT lah, hormon gantian ya, macam hormon gantian ni, tapi dia ada risiko untuk breast cancer. Dan saya kalau boleh ada option lain, jangan ambil hormon ni, jangan ambil lah, sebab memang ramai kes yang ada breast cancer. Sampai kan kalau ambil hormon ni nak kena tiap 6 bulan nak kena buat mammogram. Sebabnya doktor nak tengok ada kanser tak ada kanser. Jadi macam jadi kerja pula, dah bagi hormon tu tiap bulan nak kena pergi hospital buat mammogram, check balik kan. Jadi benda-benda tu kalau boleh kita gunakan cara yang topik atau cara yang natural lah, cari benda-benda yang natural yang kita boleh maintain kita punya kesihatan menopause ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Taala. Kita tengoknya ini ada ayat surah At-Talaq ayat 4, wallai ya'isna minal haid minan nisaikum ya. Dan perempuan dari kalangan kamu yang putus asa. Macam memang ada perempuan yang putus haid ni, ada. Jadi kita tengok benda ni Allah recognize dalam Quran. Yang putus haid ni adalah benda-benda yang ayat-ayat ni panjang sikit. Saya ambil ayat yang awal je. Jadi itu benda-benda yang kita kena ambil kira. Jadi
saya habis kat situ. Yang slide lain ni saya slide yang tak berkaitan dengan itu yang lepas lah. Jadi ada persoalan tak? Clear tak benda tu? Dan saya agak boleh bantulah benda-benda tu ya. Ada soalan nak tanya apa-apa? Kita dah terlajak seperti saya lambat pun start tadi. Minta maaf. Dia dah 11.30. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Doktor, saya nak tanya untuk menopause ni kan, kalau misalnya ada yang sana banyak produk herbal, perubatan tradisional ni, ada satu produk tu dia kata, okey kalau makan maknanya orang yang menopause pun boleh datang balik head. Adakah itu boleh mungkin boleh terjadi dari segi pandangan doktor lah? Pandangan saya boleh. Tapi dia bukanlah macam haid biasa kan, dia tak jalan. Bukan buat hospital. Betul, saya tahu. Okay. Ada ubat yang diklaim, yang pakar-pakar buat ni bukan pakar-pakar biasa ni. Setengah tu pakar-pakar ONG juga yang buat. Saya pernah dengar cerita ada doktor-doktor yang buat juga ramuan-ramuan tertentu yang diambil daripada ramuan-ramuan tradisional, yang pengalaman-pengalaman orang-orang kampung, orang lama-lama. Jadi dia sangat dia membantu jugalah. Dia membantu juga benda-benda tradisional ni kan. Dia alhamdulillah dia bantu jugalah. Jadi saya tak rasa masalah. Saya rasa baguslah kalau boleh buat macam tu kan. Dia kalau ada benda yang boleh. Tapi kadang-kadang dia bukanlah kata dia datang balik cycle period tu, taklah kot. Ramanya tak. Tapi dia jadikan kita lebih selesa lah. Kita lebih kita lebih macam normal lah, tak ada rasa panas tadi, hot flush semua tadi tu kan. Itu yang saya nampak lah, itu hikmah dia, kebaikan dia. Jadi benda macam tu lah. Jadi kalau kata boleh, tapi nak kata datang period tu saya cadangkan untuk maintain kesihatan. Saya banyak belajar tengok orang yang jaga makan ni, contoh orang Cina dia jaga sangat kesihatan dia tu. Dan dia ada period sampai umur 60. Tak pelik, saya tak pelik. Saya pernah jumpa kes ni masa saya kerja ONG tu. Ada Cina datang, masih ada menses lah. Asuh, saya panggil asuh lah. Tapi dia asuh ni dia proper lah. Dia taklah tua macam kerepot sebab dia masih ada menses. Jadi dia macam orang muda lah. Nampak? Muda daripada umur dia. Jadi bila saya tanya, masih ada menses? Dia kata ada lagi. Ada lagi, masih datang haid lah. Haid masih datang. Tapi orang macam ni, dia daripada awal lagi dia menjaga dah dia punya kesihatan. Makanan. Pemakanan dia. Jadi kita nampak pemakanan tu boleh bantu lah. Tadi bila tanya soalan tadi, boleh tak jenis-jenis macam tu boleh bantu? Boleh sebenarnya. Tapi kita ni ramai kita ni nak menopause baru sedar. Dia nak menopause baru sedar nak ubah cara makan. Dia tak jalan macam tu. Dia kalau boleh awal-awal lagi dah. Masa muda ni dah start dah. Kita dah start dah makan cara hidup sihat, makan benda yang bagus-bagus. Ini daripada sekolah, daripada college masuk U dah tak nak makan sayur kan. Dah sangat semua macam tu. Sayur kalau makan tu dia buang sayur dulu. Kan? Makan nasi je atau nasi goreng tu sayur tu mau tepi semua dulu. Saya kata kenapa tak makan sayur? Anak-anak kita macam tu jadi anak sekarang kan. Jadi saya cadangkan kalau nak ubah cara hidup tu biar cara ubah cara hidup tu awal lagi. Sebab nanti kita maintain sihat tu. Dengan exercise-nya, dengan cara makan dan semua. Itu benda-benda akan bantu insya-Allah akan prolong menses tu. Yalah kita kalau boleh nak elakkan benda-benda ni side effect ni kan. Benda-benda yang menyebabkan side effect ni benda-benda yang tak bagus lah. Maksudnya kalau kita ada orang menopause umur 40. Ada orang awal sangat untuk menopause macam tu. Tapi banyak faktor lah. Kadang-kadang sebab dia kena sihir kot awal lagi. Daripada awal kena sihir dah memang habis dah kacau habu biru dia punya kitaran cycle haid dia tu kan. Ataupun dia tak mengamalkan cara hidup sihat dan jadi tak sihat lah. Dia tak sihat. Jadi saya tengok beri perhatian saya benda ni boleh. Tapi tak semua orang dapat menses tu kadang-kadang. Dia akan dapat macam contoh dia rasa dia masih sihat, dia rasa tak ada simptom sangat. Kalau ikut orang perempuan dia punya faraj masih dalam keadaan sihat, dia boleh okey tak payah ambil ubat seperti itu. Itu bagus. Macam itulah. Jadi dia bantu diri dia sebenarnya insya-Allah. Boleh jawab soalan tu. Maknanya supplement tu memang boleh jadi betul lah. Boleh jadi. Tapi saya taklah kata jamin semua orang akan dapat benda yang sama. Bila bab masalah isu kita naturopathy atau benda-benda macam ni, kita tak dibuat kajian betul-betul. Tak ada literature review, kita main kita panggil pengalaman orang je, testimoni je. Tak cukup. Testimoni ni testimoni dia orang ni makan bagus. Tapi benda ni tak sama semua orang. Ada orang ambil tak dapat testimoni macam tu. Jadi kita nak salahkan orang yang produk pun tak boleh lah sebab kita banyak produk-produk ni orang Islam buat, dia tak ikut standard yang betul-betul standard yang bagus yang kalau orang tengok ini bagus ni, ada literature review, dia pernah try clinical trial dia buat dengan orang. Jadi benda ni tak ada, kita main packing je, kita ambil campur-campur, kita rasa ni orang semua buat, kita pun buat jugalah. Jadi banyak produk dalam market macam ni.
Dan saya minta hati-hati, takut benda-benda ada juga zaman dulu pernah kecoh dulu. Dia orang kata makan bagus ni Mak Jun ni. Jadi macam Mak Jun, istilah pun dah nama Mak Jun kan. Tapi bila tengok kita buat kajian dalam tu, Kementerian Kesihatan buat kajian, dalam tu ada steroid lah. Jadi bila ada steroid ni kita rasa semua sedap. Kita rasa badan semua segar. Tak bagus lah. Jadi benda macam tu kena hati-hati lah. Kena pilih produk yang betul-betul. Kita panggil good GMP lah. Good manufacturing product. Betul pun kita tengok dia buat cara yang betul lah. Dia buat kajian dan dia buat cara yang betul-betul. Bukan buat kat belakang rumah. Risau buat kat belakang rumah tu lah. Kita beli produk tu ni bagus. Rupanya produk buat kat belakang rumah je. Kan packing manual tu. Itu benda-benda situ nak kena hati-hati. Ya, wallahualam. Okey ya. Okey, terima kasih Doktor. Ada soalan lagi? Ada dekat chat. Dekat chat Okey, soalan dekat chat Okey, doktor, yang rawatan simptomatik itu sama ke dengan ubat turun darah bagi yang pra-menopause yang pernah saja untuk kita? Perlu ke atau macam mana? Tak, ini bukan ubat turun darah. Ya. Simptomatik tu dia akan bagi ubat untuk apa simptom yang dia ada. Contohlah, dia ni selalu stres kan, dia tak boleh tidur malam, dia akan bagi ubat tidur. Contoh itulah. Dia sakit-sakit badan, dia akan bagi ubat tahan sakit. Dia tak akan turun darah dah. Sebab hormon yang dia bagi tu pun bukan hormon untuk dia datang haid balik. Kata ubat dia bagi tu kita dah menopause atau kita dalam keadaan, kalau peri-menopause tu mungkin dia akan aturkan. Kalau kita bagi hormon untuk aturkan cycle dia supaya dia akan jadi normal sikit. Akan jadi ikut dia punya masa tu kan. Itu yang digunakan oleh hormon, yang dibantu oleh hormon tu. Tapi ubat-ubat lain tu tak, simptomatik ni maksudnya dia akan apa yang simptom kita ada. Kita demam, kita makan ubat demam macam itulah. Kita kata-kata badan, kita bagi ubat gatal. Kita tak boleh tidur, akan bagi ubat tidur. Macam itulah. Kita tak ada selera makan, dia akan bagi ubat selera. Kalau kita lebih makan, dia akan kita bantu. Tapi itu tak yang ambil ubat sangat. Tu saya kata tadi, akhirnya orang yang peri-menopause ni sebenarnya paling bagus dia cubalah dengan cara yang alami tadi, dengan cara benda-benda yang macam akak detanjeri, masa benda macam tu kalau kita boleh guna dapat settlekan simptom kita, bagus. Jangan ambil ubat sangat. Ubat ni sebagai doktor saya rasa ada ubat-ubat ni ada efek lah, ada side effect. Jadi kita pun tak tahu which one yang akan bagi efek. Masing-masing tak sama, kita ni unik, kita ni tak sama. Kesan pada ubat tadi pun tak sama. Wallahualam ya. Jadi dia tak turun darah balik ya. Jangan salah sangka nanti kalau bagi ubat simptom ni dia akan turun darah ke balik. Tak. Sesuai ubat tu kalau kita dah menopause dia tak turun dah balik. Tapi kalau kita peri-menopause dan kalau kita sebelum menopause tu mungkin ubat tu akan regulate. Sesuai hormon tu akan regulate balik lah kita punya menses ya. Bagi menopause awal tak payah rasa jangan risau. Melainkan kita kena check jugalah, ruqyah juga. Takut menopause awal tu sebab gangguan. Jadi ada juga orang yang akhirnya datang balik period. Ada. Saya ada patient gitu. Saya tak dapat cerita salah satu patient lah, tapi saya pernah ada patient yang dia sangka dia menopause dah. Kan tapi dia baru datang balik dia punya period. Itu ada macam tu. Tapi maksudnya benda tu dihalang ya, benda tu terhalang sebab gangguan tu. Wallahualam. Boleh soalan Ada soalan lain? Kita tanya direct je. Okey, ada nak tambah ke siapa-siapa? Masih datang Alhamdulillah. Okey, saya rasa okey Saya nak cadangkan okey tak kalau saya nak buat nanti satu sesi saya nak panggil lah Ustazah Anissa ke Ustazah ada satu lagi Ustazah yang agak famous buat haid ni, dia selalu buat kelas pasal haid, dia buat siri haid je, cerita pasal haid. Dia ni Ustazah pensyarah Universiti Melayu. Tapi saya ada kata macam kena buat kot sebab saya sendiri tak berapa faham. Kalau baca ni saya akan jadi pening sebab saya tanya dekat Zaujah isteri saya Ustazah, dia pun tak confident, dia kata dia tak confident nak cakap bab ni. Kita bagi orang yang pakar betul, yang memang macam ni dia doktor Ustazah Anissa ni memang bidang dia buat buku pun pasal haid. Jadi saya ingat nak panggil salah seorang dia ni supaya kita boleh bincang, kita buat live macam ni bincang supaya dia boleh cerita kat kita dengan detail bab haid. Kalau soalan dia direct, saya tak boleh jawab soalan itu, saya tak dapat jawab lah. Bukan bidang saya kalau buat medical saya boleh jawab, tapi bab tu mungkin ustazah-ustazah ni boleh jawab lah. Tapi dia orang kadang tak confident, tak sendiri tak berapa nak confident jawab bab haid ni. Dia memang sangat khusus benda tu, sangat menarik kalau kita tahu, sebabnya banyak membantu insya-Allah dalam kita menghadapi kalau kita isteri kita ada masalah haid, kalau kita sendiri ada benda-benda yang kita tak pasti sebab ibadah sebenarnya itu bagus untuk ditanya dekat orang yang alim lah, orang yang lebih tahu insya-Allah. Ya. Saya akan aturkan tu, nanti kalau dapat nanti saya akan announce lah. Jadi ajak kawan-kawan siapa yang nak join tu nanti saya akan beritahu lah. Saya tak tarikh lagi. Saya tunggu persetujuan penceramah. Kalau okey nanti kita akan buat lah. Slot tu mungkin sangat penting bagi saya sebab saya rasa
dia sangat sesuai dengan apa yang saya bincangkan. Kalau kita ruqyah ni banyak akan efek actually benda-benda haid ni lah, benda-benda menstrual ni. Jadi dia akan ganggu macam-macam. Jadi kerana pasien tanya, kita pun tak ada nak jawab. Sebab ni kata, doktor, dah kira saya boleh mandi ke? Dah kira saya boleh solat dah ke? Itu benda-benda yang kadang kita kata saya tak boleh nak jawab. Saya kata ini bukan bidang saya tak ada nak bagi konfirmasi. Tapi kalau ikut yang secara umumnya, kalau ikut mazhab Syafi'i, lepas 15 hari tu dah kira istihadah. Maksudnya kalau ada sampai 15 hari, after 15 hari tu di sana. Cara nak semayang macam mana, itu ada cara dia. Masing-masing lah. Itu yang cara-cara tu nanti kita kena explain dengan detail. Itu benda-benda yang saya rasa saya tak sentuh. Bagus kita nanti kita panggil ustazah. Kalau dalam ni ada ustazah nak tolong ke nanti, boleh kan jadi moderator ke, jadi penceramah ke, boleh insyaAllah. Boleh volunteer lah. So, ramai masyarakat tak faham lagi. Especially para suami. Lagi tak kisah. Dengan suami ni tak beritahu langsung. Yang dia tahu wah dia petang period. Kan? Tak ada bersama. Itu yang dia tahu. Yang lain dia tak tahu. Wallahualam. Jadi benda macam ni nak kena beritahu. Sebab kalau kita care pasal wife kita, pada isteri kita, insyaAllah kita kena beritahu lah. Kan? Kalau dia macam pelik ni, kena bantu. Ini dah marah pula lagi kan. Kita datang period lama ni bising pula lagi. Itu isu yang berlaku lah. Itu pengalaman saya dengan passion lah. Kan kadang, contoh tadi macam tadi lah menopause. Isteri dia tak nak bersama. Tapi husband ni baik, diam je. Dah dekat 4 tahun maksudnya. 4 tahun dekat dia tak bersama maksudnya. Isteri kata tak boleh, no, cannot. Salah menopause. Jadi macam tu benda tu yang kena perlu dibetulkan. Banyak kerja kita nak mahu masyarakat ni sangat luas lah. Banyak benda nak buat lagi sebenarnya. Jadi saya harap Allah bagi saya istiqamah untuk buat benda-benda ni supaya saya dapat bantu masyarakat tu faham. Dan bab-bab ni bukan setakat ruqyah sahaja, tapi bab-bab medical. Dan insyaAllah ruqyah boleh bantu. Bab-bab medical ni sangat membantu insyaAllah. Ada seorang kata tak boleh settle dengan medical. Dengan ubat pun tak settle, tapi dengan ruqyah settle, subhanallah. Macam kes tadi, yang kes saya sebut pasal turun darah banyak tu kan. Sampai saya dah rasa macam syukur sangat. Dia tak buat apa pun, tak ambil ubat, tak apa. Sekarang darah dah balik ke 11. Daripada dia turun 7 tu, dengan turun darah banyak, istihadah semua tu, saya rasa itu benda-benda yang intervention yang sangat baik lah dengan ruqyah. Itu cara yang baik untuk dengan ruqyah. Jadi itu benda-benda saya rasa minta siapa yang perawat dalam ni, jangan give up. Maksudnya kalau kita ada kes macam ni, rawat insyaAllah. Mungkin tak boleh sekali, 2-3 kali, kena buat jugalah. Tak boleh harap expect sekali baca ni, besok terus sembuh. Ada yang macam tu, wallahualam, alhamdulillah, saya ada pasien gitu. Dah 2 bulan tu, besok kalau ruqyah, besoknya berhenti. Sebab sangat terkesan dengan ruqyah tadi. Ya, macam itulah. Ada soalan, Abang Zari? Okey. Abang Zari ada soalan, tak ada? Ni orang rawat ni biasa ni, dia tahu ni. Dia banyak pengalaman dengan kes macam ni. So, saya rasa tak ada apa dah, insyaAllah. Alhamdulillah. Ada chat ke? Ada soalan chat ke? Dr. Samsiah tu. Terima kasih Dr. Zarukaya. Dr. Samsiah, saya lupa nama dia. Dr. Samsiah ni bagus. Dr. Anisah pun okey. Nanti kita akan panggil lah. Minta Ustaz Zarukaya jadi moderator pun okey kot insya-Allah. Ustaz Zaruhaida. Nanti kita tengoklah macam mana. Tapi benda ni sangat penting. So bila saya tengok, saya pernah tengok attend sesi dia cerita pasal Dr. Samsiah ni. Cerita pasal haid ni sangat detail. Saya kata Masya Allah, hebatnya. Tapi saya tak dapat attend semua yang lain tu lah. Dia buka untuk ex-student dia, untuk ustazah yang belajar dengan dia dulu. Dan sangat-sangat menarik lah. Dan kita akan panggil untuk buat paling kurang untuk start satu yang agak umum. Nanti kalau perlu untuk buat, nanti kita akan bayarlah dia, tak apa insyaAllah untuk bagi penerangan tentang haid ni. Itu sangat penting. Ya, sangat penting. Sampai Ustazah Nisa buat buku. Buku dia ni, kalau tuan-tuan nak cari buku ni Darah Wanita. Ya. Darah Wanita Ustazah Anisah ya. Penerbit dia saya tak tahu lah. Penerbit dia tulis sini CAED Enterprise kat Subang ya. Nanti kalau nak cari buku ni, tajuk buku ni Darah Wanita Pandangan Ulama dan Pakar Perubatan. So penulis dia Ustazah Anisah Abdul ya. Saya kalau ada saya tak cari buku ni memang ada. Saya pernah ada buku ni dan saya baca sangat detail lah. Sangat menarik. Itu ada kiraan hari sebagainya. Itu penting ya. Okey. Setuju dan memang agree sampai sudah terganggu haji sudah Dr. Zarifah. Oh okey. Terima kasih Dr. Zarifah. Ini kawan saya, sahabat saya daripada Dr. Zarifah ni UIA sedap. UIA insya-Allah. So benda ni memang ada gangguan Kata satu lagi macam mood swing. Mood swing ni memang kesian kan, suami kena marah. Saya dah cakap betul lah. Dia bila dapat suami yang sabar bagus alhamdulillah tuan-puan. Kalau dapat suami yang jenis bagan sama juga makan jadi gaduh. Itu bukan senang lah ya. Jadi kita harap dapat selesaikan insya-Allah. Okey. Saya rasa setakat tu kot Tak ada soalan lagi. Saya dah baca mesej-mesej ni. Dekat yang lain tu tak ada apa. Alhamdulillah. Jadi saya harap dia dapat sikit membuka gambaran sikit, memahami kita tentang, expose sikit tentang kepada kita tentang beberapa isu yang saya rasa boleh bantu dengan ruqyah. Ya. Ruqyah ni benda-benda yang sangat membantu. Bukan sangat boleh bantu, sangat membantu tuan-tuan. Kalau saya letakkan jadi dia punya priority. Maksudnya priority kalau kita ada gangguan masalah gangguan
first line untuk rawatan pergi ruqyah dulu sebelum kita pergi jumpa doktor. Saya rasa macam itulah. Kadang-kadang kita improve macam pasien tadi. Dia tak pergi jumpa doktor lagi pun. Dia belum pergi jumpa doktor tapi dia tahu dia pucat tu datang jumpa saya. Kalau dia pernah datang dulu, lama tak datang, dah 2 tahun tak datang. Dia datang tu. Dia kata tengok-tengok muka pucat. Saya tengok pun dah muka dia pucat. Tengok muka lebam. Dia orang kena sihir ni, satu lagi gangguan ciri-ciri dia. Tengok muka dia gelap. Gelap ni maksudnya macam kena bakar tuan-tuan. Dia macam kena sunburn. Ciri-ciri orang kena sihir. Saya tahu saya perasan kalau tengok pasien datang macam kena sihir. Saya ada satu pasien ni dia memang lama tak jumpa. Pada datang tengok muka gelap macam kena sunburn. Saya kata pergi ke pantai ke masa tu sebelum PKP. Tak ada doktor, saya pun tak pergi mana tapi muka dia macam dia putih tapi muka dia jadi gelap. Itu ciri-ciri kena sihir. Bila ruqyah 2 kali jadi cerah balik. Itu nampak dia punya beza tu. Itu saya kata kalau orang kena sihir ni kesian. Dia akan macam-macam lah. Ganggu semua benda aspek. Muka tu kena ganggu macam-macam. Jadi benda macam tu lah. Dan saya harap sangat benda ni kita dapat beri manfaat untuk tuan-tuan dan puan kalau kita kan dapat buat organize untuk sesi tu sangat bagus insya-Allah ya. Doakan saya supaya kita dapat buat. Satu lagi saya pesan baru ni saya semenjak saya buat video ruqyah tu saya minta pesan sangat kepada siapa-siapa yang tahu saya buat video tu. Video tu saya nak bantu dekat PKP ni lah. Ramai pasien tak dapat datang sebagainya. Saya buat tu satu lagi tu sebagai bahan simpanan saya untuk saya save nanti kalau saya tak ada kebetulan adalah bacaan tu boleh dengar bacaan saya tu kan. Wallahu a'lam, kita tak tahu umur kita panjang mana kan. Jadi saya buat video tu saya buat sendiri. Saya edit video tu saya buat secara sendirilah dengan sikit ilmu yang faham sikit tu buat video tu. Bacaan ruqyah tu ada 2 saya buat, satu pendek satu panjang. Saya suka pesan kalau tuan-tuan puan ada video tu, tengok video tu, minta pesan kalau tunjuk kat orang, make sure kalau katakan dia respon je, dia kena datang untuk rawatan ruqyah. Dia jadi macam bagus untuk screening. Macam kita dengar tu untuk screen kita ni ada gangguan ke tak? Itu boleh jadikan video tu sebagai alat screen. Sebab ada pasien saya baru ni, ada seorang tu memang lepas dengar dia menggigil. Pasien ni pasien tamu, dah tak datang lama dah. Cikgu dia ni dah 3 tahun tak datang kot. Dia tak pernah datang pun dah sihat alhamdulillah. Bila saya buat video tu dia dengar, dia jadi menggigil. Dia jadi macam segan sejuk. Dan alhamdulillah dia buat apa memang datang, dia memang ada gangguan lepas tu. Ada gangguan dan alhamdulillah dia sihat. Jadi perawatan pun senang lah. Bila datang tu senang je, dia dah tak ada apa, lama dah okey. Lepas dengar tu dia keluar balik, timbul balik benda-benda yang ada dalam badan dia tu. Alhamdulillah saya rawat dia okey. Cuma satu kes baru ni lagi, seorang pasien ni juga, dia ni pasien lama juga. Dia lama tak datang, PKP ni tak apa datang sangat, tak datang lama. Bila dengar video tu dia demam. Bila demam tu dia lupa nak datang ruqyah. Dia tak ingat saya pun, dia pergi hospital. Pergi hospital sampai doktor masukkan dia ward. 3 hari dia ward. Doktor tak tahu apa masalah apa, tapi lepas tu dia kurang lah. Kurang tu baru teringat, dia datang buat appointment, datang untuk rawatan. Rupanya gangguan tu masih, dia tiba-tiba gangguan tu kuat. Maksudnya, bacaan tu menyebabkan dia timbul kot. Ayat-ayat untuk screening semua tu, dia benda-benda yang tersembunyi dalam badan tu timbul. Jadi kalau ada siapa yang dengar tu, kalau ada masalah, terus dapat rawatan. Jumpa siapa yang dekat, ustaz yang dekat untuk ruqyah. Ya, jadi bagus video tu. Saya tak nak dia menjadi mudarat pada orang lain. Jadi kalau katakan sakit ataupun dia jadi macam tak jadi macam respon tu, minta pergi rawatan. Ya, sebab video tu saya buat berdasarkan rawatan saya sendiri. Betul-betul direkod oleh pasien sendiri. Saya minta balik rekod bacaan tu dan saya olah je dia bentuk video tu lah. Sebab saya tujuan asas tu lagi yang saya nak minta kalau boleh anak murid siapa yang belajar dengan saya, dia boleh tengok video tu dan boleh tengok bacaan ayat apa terjemahan sebagainya. Sebab saya nak sangat peruqyah ni, dia kalau baca tu dia faham maksud yang dia baca. Kalau boleh kita baca dengan penuh dengan tadabbur, dengan rasa daripada hati khusyuk. Jadi bila kita faham makna dia tu, dia beza tuan-tuan dengan baca dari mulut. Macam tu beza ya. Kesan sikit kepada rawatan. Jadi kalau boleh siapa yang belajar rawatan dengan saya, make sure tengok video tu, tengok lagi ayat bacaan, tengok terjemahan. Ya. Itu juga video. Jadi boleh dia ulang-ulang. Boleh ulang balik bila tengok bacaan. Apa terjemahan dia, apa maksud pada ayat yang kita baca. Dan semua tu ada maksud-maksud yang sangat-sangat khusus, sangat-sangat unik untuk kita hafal dan kita faham insya-Allah bila kita meruqyah pesakit ya. So, itu pesan saya. Dan insya-Allah itu kalimah akhirah dari saya. Saya minta ampun kepada Allah Taala, minta maaf apa persiapan yang saya sebut dalam pembentangan tadi. Insya-Allah kita qul qawli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi terima kasih semua. Nanti saya cadang minggu depan saya akan buat satu lagi tajuk Gani, lepas tu saya akan tukar tajuk lain sebab Gani banyak sangat. Minggu depan saya akan buat pelvic mass sebab ini yang bantu dengan ruqyah. Minggu depan saya akan buat tajuk pelvic masses
fibroid, polip dan sebagainya. Fibroid, polyps dengan cyst, ya, ovarian cyst. Itu benda-benda yang pengalaman saya merawat pesakit, alhamdulillah ada yang hilang tanpa perlu operation. Jadi saya nak kongsi benda ni supaya nanti kita ada dalam ingatan kita, kalau katakan kita nak first tak try dulu perawatan dengan ruqyah, boleh. Dan alhamdulillah ada Allah mudahkan. Setengah tu bila pergi operation pun nampak lagi doktor lagi mudah kerja. Selamatkan pesakit ni daripada massive punya operation. Dan alhamdulillah ada yang memang syukur alhamdulillah ada sihat dengan tu, ya. So kita jumpa lagi insya-Allah. Kalau apa nanti saya akan maklumkanlah, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Salam. Terima kasih doktor. Doktor, terima kasih. Alhamdulillah. Sangat bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Kami Azari, alhamdulillah Azari. Doktor, kalau ni apa COVID ni, kita ruqyah kan memang bagus ah. Memang betul, saya setuju. Memang bagus. Saya rawat anak saya itu malam dia boleh tidur lena. Masya-Allah, betul. Dan saya ramai pasien yang post vaksin ramai yang sakit lepas vaksin, tak boleh bangun sebagainya. Ruqyah alhamdulillah boleh bangun balik. Banyak yang jadi stres, itu dengan ruqyah alhamdulillah sembuh. Saya takutlah vaksin ke atau COVID ke, benda tu boleh bantu dengan ruqyah. Kena bantulah Zari. Kalau boleh buat ramai tu bagus. Dia COVID kan? COVID. Isteri saya kena, anak saya kena, saya rawat. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Dan memang kena buat Zari. Saya cadangkan sangat siapa yang ada kena COVID positif, dia ada long COVID dipanggil. Long COVID ni lepas COVID dia kalau lama sakit, tak elok-elok kena berbulan-bulan. Saya cadangkan pergi ruqyah sebabnya sangat berkesan. Saya rawat ramai pasien macam ni, tapi sebab saya punya rawatan masa sangat pendek, sangat penuh jam jadual tu. Jadi saya tak dapat rawat ramai. Jadi siapa yang ada orang yang boleh ruqyah, pergi ruqyah insya-Allah. Ya, kalau jumpa macam Azhari ke, jumpa siapa yang boleh ruqyah dekat tempat yang hampir. Kalau kat Kajang ke, jumpa dengan Haji Amin ke, jumpa dengan Cikgu Fatimah ke, cuba boleh ruqyah. Kalau kat Bintulu kita ada ustaz semua. Ustaz Amin, Ustaz Ruqayyah semua. Kalau siapa yang kena COVID tu, saya sarankan kalau lepas habis di cover pun keluar hospital sebagainya, sambung dengan ruqyah insya-Allah. Dia akan bantu, sangat membantu. Betul Zari, betul. Alhamdulillah. Ya doktor, terima kasih doktor. Sama insya-Allah Zari. Alhamdulillah.